عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا فانصرنا عليهم أجمعين وأما بعد. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Wafiq selaku pengacara majlis kita pada hari ini, yang dihormati pengerusi jawatankuasa Masjid Al-A'la Buh Temak, barisan ahli jawatankuasa masjid, barisan para pegawai-pegawai masjid, rakan-rakan pimpinan tempatan, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana di awal pagi yang penuh dengan kedinginan ini kita dapat sama-sama menghidupkan keberkatan di awal pagi subuh, di awal pagi hari Jumaat ini dengan kita sama-sama melangsungkan sebuah program majlis ilmu yang diberi nama Forum Zikra Ar-Rasul. Dan Forum Zikra Ar-Rasul ini dibawakan khas oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis dan disiarkan secara langsung menerusi Suara Sunnah dan juga page media yang lainnya. Dan syukur juga kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana di hari ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama kita menghayati dan menghidupkan amalan-amalan soleh kita dengan melazimi banyak-banyak ilmu dan sebagainya, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bertempat di Masjid Al-A'la Buh Temak Kanga ini, masjid terbaik Parlimen Kanga bagi tahun 2022, dan hari ini juga kita menampilkan barisan panelis yang hebat, tempat yang hebat, panelis yang hebat, dan kita akan sama-sama menyaksikan kupasan yang akan diberikan oleh para panelis kita pada hari ini. Jadi tajuk ataupun topik yang akan kita bicarakan pada pagi ini selama hampir insya-Allah selama 2 jam ini, bermula pada 9 tinggallah pada jam 11 pagi nanti, iaitu tajuknya kasih Rasulullah, kasih Rasulullah antara kebenaran dan pembohongan. Jadi kita nak kena dengar bagi betul-betul tentang bagaimana kita nak mencintai Nabi dengan cara yang benar, dan sudah pasti hidup ini kita nak ambil perkara yang benar. Dalam masa yang sama kita kena kenali pembohongan-pembohongan supaya kita tidak terjerumus di dalam perkara-perkara yang boleh membuatkan kita membuat kesalahan ataupun melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi sebagai permulaan mukadimah ini, saya nak perkenalkanlah barisan penyelidik kita, walaupun tidak perlu diperkenalkan pun kita dah kenal lah, tapi sebagai manis bicara forum kita pada hari ini, kita nak perkenalkanlah barisan penyelidik kita. Di sebelah kiri saya agak muda daripada saya, muka lincin, iaitu yang berbahagia Dr. Azri. Beliau merupakan pendakwah bebas dan dia tak asing lagi lah bagi negeri Perlis ini. Dan di sebelah Dr. Azri, iaitu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Mazlan. Beliau merupakan pensyarah di Kolej Universiti Islam Perlis Kuib yang hari ini kampusnya di Kuala Perlis. Dan di hujung sana tidak lain dan tidak bukan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Al-Qarni. Beliau merupakan membalik di Jabatan Mufti Negeri Perlis. Jadi ketiga-tiga panel kita ini tidak asing lagi untuk mengupas tajuk dan juga topik yang sangat sesuai. Dan kita pada hari ini juga telah pun memasuki bulan Rabiul Awal. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan sekalian, Zikra Ar-Rasul merupakan suatu inisiatif yang dilakukan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis sebagai bulan untuk mentarbiyah, untuk memperkenalkan masyarakat, untuk kita lebih mengenali sirah Nabi SAW dengan pelbagai program-program yang menarik yang akan diisi sepanjang bulan Zikra Ar-Rasul ini. Jadi mudah-mudahan ini sebahagiannya, dan insya-Allah ada lagi siri-siri program ilmu untuk kita mendedahkan masyarakat kepada lebih mengenali siapa baginda Nabi SAW. Dalam masa yang sama kita nak mencontohi, nak mengamalkan
apa yang kita pelajari daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanpa kita nak bercerita panjang pada hari ini, kita nak pergi kepada panel kita yang pertama, iaitu yang berbahagia Dr. Azri. Jadi Dr., sebagai permulaan mukadimah ruang bicara kita pada hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kita semua ini selagi mana kita mencintai Nabi melebihi ibu ayah, anak-anak dan seluruh manusia sekaliannya. Jadi Doktor, berdasarkan hadis ini menunjukkan betapa pentingnya kita mencintai, meletakkan kasih kita kepada Nabi itu melebihi segala-galanya. Tapi adakah kasih yang pembohongan, yang bohong ni? Adapun apakah kepentingan Doktor untuk kita nak mengetahui antara kebenaran dan perbohongan? Kalau dah cinta, kalau dah kasih, mesti semuanya benar. Apakah ada kasih yang bohong ni Doktor? Jadi persilakan. Jazakallah khair pada sahabat moderator saya Ustaz Faidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan sesi khas forum kita pada hari ini bersama tiga orang sahabat saya. Dan soalan yang ditanya tadi berkenaan dengan masalah cinta ataupun masalah kasih ni, dia satu permasalahan yang mencabar disebabkan macam tuan moderator sebut tadi, kalau dah atas dasar cinta kasih tu, dia seolah-olah macam dah selesai kat situ. Okey, tapi sebenarnya sebagaimana kata Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, dia sebut kalau kita tengok pembahagian syirik pun banyak dalam kelas istimak kita pun banyak kita tengok jenis-jenis syirik. Ada syirik tasarruf, ada syirik hulul dan sebagainya. Salah satu syirik, bukan saja salah satu, kata Asy-Syatibi, dalam banyak-banyak jenis syirik itu, yang paling banyak terjadi, yang paling mudah terjadi adalah syirik cinta. Yang paling mudah terjadi adalah syirik cinta. Sebab apa? Sebab dia di atas dasar cinta ni yang dia boleh pergi kepada ghulu, dia boleh pergi kepada berlebihan. Orang tak akan puja sesuatu secara berlebihan kalau dia tak suka. Saya menyampah kat dia sebab tu saya puji dia melampau-lampau. Dia tak macam tu. Selalunya disebabkan masalah cinta ni seolah-olah dia tidak ada dia punya batasan dia. Jadi disebabkan tu dalam kita menyintai baginda Nabi SAW, hadis yang sahabat saya bacakan tadi, kecintaan pada Nabi SAW wajib. Yang tu semua memang tahu. Yang itu memang dah diketahui dalam agama, bil darurah diketahui. Tapi dia punya soalan dia tu, adakah disebabkan atas nama cinta dan kasih tu kita tak ada dia punya tak ada break dia, tak ada dia punya batasan dia. Jadi untuk kecintaan yang tak ada batasan ni ataupun kadar dia tu yang tak berapa kena, kita tengok pentingnya perkara ni untuk kita tengok dengan betul-betul ataupun dengan cara menyintai, mengasihi yang benar, disebabkan dia beri kesan pada dua perkara yang besar, iaitu kepada kita punya akidah kita. Saya nak bawa perkataan Ibn Qayyim berkenaan dengan syahadah. Dalam syahadah kita ni ada dua perkara, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dalam syahadah kita ni dia punya subjek ni dua. Yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kedua baginda Nabi SAW. Jadi pusing macam mana pun dalam Islam ni, dalam agama kita ni, kecintaan yang utama mesti kena kepada kecintaan pada Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Dia tak boleh lebih daripada tu. Okey, dia tak boleh lebih daripada tu. Kemudian baru datang kecintaan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak kata benda-benda lain, perkara-perkara lain, kecintaan lain pada selain daripada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tu mungkin barangkali mudah sikit kita nak tengok sebab apa-apa pun kena Allah dan Rasul dulu. Tapi dia jadi masalah yang jadi tajuk kita pada hari ini bila kecintaan kepada Rasul tu melebihi kecintaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu masalah, hak tu problem. Okey, jadi dari sudut akidah apa dia Ustaz? Kita tengok dalam sejarah manusia ni, kalau kita tengok perkara-perkara yang terjadi, amalan-amalan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya terjadi di atas dasar cinta.
Sejarahnya di atas dasar cinta. Kita tengok banyak kali kita ulang dalam pengajian tafsir kita. Pada zaman Nabi Nuh alaihi salam kan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menghantarkan Nuh alaihi salam? Disebabkan terjadinya syirik yang pertama di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, di kalangan manusia lah. Kalangan jin kita tak tahu sebelum tu. Di kalangan manusia terjadi syirik. Dan syirik ni terjadi sebab apa? Di atas dasar cinta. Yang kita tengok dalam surah Nuh tu, nama-nama 5 orang yang disebut tu, Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasar tu semua, mereka semua adalah orang-orang yang dianggap orang-orang ahli ibadah, yang dianggap sebagai wali, yang dianggap sebagai orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mereka mati, syaitan datang dan sebutkan, bisikkan pada mereka ni, kamu semua sayang tak pada hak yang 5 orang ni? Sayang, dasar cinta lah tu. Jadi kalau kamu sayang, takkan nak biar dia mati, dia habis macam tu saja kisah dia, kan? Ni kisah ni banyak kali kita ulang. Jadi apa yang dicadangkan apa kata kamu lukis gambar-gambar mereka ni, letak di pasar-pasar dan sebagainya. Setiap kali kamu tengok, teringat pada orang-orang yang kamu sayang ni, teringat pada orang yang hampir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya dia jadi apa? Dia jadi berpusing, dia jadi berevolusi lah perkara tu. Daripada asalnya gambar jadi patung, daripada patung jadi istighasah, daripada istighasah dia jadi apa, tawasul tambah sebagai, hingga akhirnya masa kedatangan zaman Nabi Nuh AS, 5 orang ni dah bukan manusia dah. 5 orang ni dah jadi Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa benih dia, tuan-tuan dan puan-puan? Benih dia cinta. Okey? Jadi sebab tu kita tengok kecintaan, terutamanya kebelakangan ni pula, bila kita sebut banyak galakan-galakan kecintaan pada Nabi SAW, bukan dalam bentuk, ada dalam bentuk ilmiah, dalam bentuk ada, tapi satu aliran lagi dalam bentuk qasidah, dalam bentuk syair, dalam bentuk menari pun ada juga, kan? Dalam bentuk melompat-lompat, ada semua. Jadi buat benda-benda pelik ni di atas dasar apa? Semua di atas dasar cinta. Tuan-tuan dan puan-puan ingat tak hak yang orang yang hina Allah, hina Nabi tu banyak, tapi hak yang rambut panjang, hak ikat ponytail belakang, laki tu kan, dia kata Allah dan Rasul tu sejenis binatang haram tu lah, dia sebut, kita nak sebut entah sampai hati. Ialah kes tu lah. Lepas tu masa yang orang pergi ke rumah dia, orang belasah dia tu, saya tengok video tu, tak panjang sangat, seminit lebih tu kan, tengok video tu. Yang saya menariknya ialah dia kena pukul itu satu hal lah kan. Tapi orang-orang yang pergi pukul itu, dalam pada mana dia kata Allah dan Nabi kamu tu, binatang tu, dia kata yang orang yang pergi tu, mereka semua dah sebut, kenapa kamu cakap Nabi macam tu, kenapa mereka ulang macam tu. Baguslah kecintaan pada Nabi SAW, bagus. Tapi saya fikir Allah Subhanahu Wa Taala lebih berhak dipertahankan lagi. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan, Nabi SAW adalah abduhu wa rasuluh. Kita pertahankan dua-dua lah. Tapi saya nampak sekarang lah, di atas dasar galakan melalui qasidah, melalui orang mula guna apa, ayat-ayat berbunga dan sebagainya, sehingga kita khawatirkan kecintaan pada Nabi SAW melebihi kecintaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu baginda SAW waktu hayatnya memang sangat berhati-hati dalam bab ni. Memang baginda sebut abduhu wa rasuluh, abduhu wa rasuluh. Apa maksud abduhu? Abduhu tu mengisyaratkan bahawasanya Nabi SAW bukan tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda SAW bukan sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sifat pengurusan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun hak ketuhanan Allah yang berkongsi dengan baginda Nabi SAW. Baginda tidak menguruskan alam, baginda tidak mengampunkan dosa, baginda tak buatkan orang masuk syurga, orang masuk neraka. Baginda SAW tidak mengetahui perkara ghaib. Sebab tu di antara dua perkataan tu, baginda mendahulukan abduhu wa rasuluh. Dia sebut abduhu wa rasuluh. Jadi kita kena letak kecintaan tu betul. Dia bukan kata jangan cinta macam saya, itu ijma' lah. Tapi sekarang ni disebabkan berlebih tu, kita nak kena tarik, nak kena tune down balik, sebab dia ada bawa masalah hulu kat situ. Yang tu pertama, masalah akidah. Kemudian yang keduanya, bila kita dah cinta ni, dia fitrah manusia ni, saya ingat Ibn Qayyim panjang lebar bincang bab ni dalam kitab dia Raudatul Muhibbin. Dia sebut bila kita cinta ni, dah tentulah kita nak buat sesuatu, itu fitrah manusia. Kita sayang pada anak, mestilah kita nak manjakan dia, nak buat dia selalu gembira, bagi makan apa, macam-macam lah.
sayang pada anak. Sama jugalah dengan sahabat ke, dengan mak ayah ke, sama perkara yang sama. Jadi bila dah dia masuk dalam bab kecintaan dalam erti kata ketuhanan ataupun spiritual macam ni, termasuk cinta pada Nabi SAW, yang pertama perasaan cinta tu sendiri yang kita panggil sebagai ibadah hati. Yang tu yang saya sebut tadi tu. Kemudian yang perkara kedua, bagaimana kita nak tunjukkan cinta kita kepada Nabi SAW. Yang tu pun hal kedua juga. Disebabkan sama macam hal pertama tadi, manusia ni buat perkara pelik-pelik, semuanya di atas nama cinta. Siapa hari ni geng-geng kita lah, istimewa lah. Ingat yang saya pernah cerita berkenaan dengan boleh kata haji lah untuk orang Hindu, Kumbela tu kan. Saya selalu duk ulang kisah tu sebab saya duk kagum betul macam mana manusia boleh ditipu oleh iblis sampai ke tahap tu, satu hal. Lepas tu perkara-perkara yang mereka buat tu tak logik macam mana pun, semuanya di atas dasar cinta. Yang pertama, ingat tak kes orang yang tak duduk, dia nazar untuk tak duduk 10 tahun. 10 tahun tak duduk, tak baring. Balik ni tuan-tuan tengok kat YouTube, saya rasa ada lagi kat YouTube. Sungguh tak duduk. Jadi dia berdiri tu 10 tahun, dia ikat tali, kalau dia lenguh kaki kanan, ikat kaki kanan, ikat pada atap tu kan. Lenguh kaki kiri, ikat pada atap pula dah. Lepas tu kalau nak tidur pun duk bergayut macam tu. Pergi kat situ, pemberita tanya berapa lama dah berdiri, dia kata 8 tahun dah, ada 2 tahun lagi kata. Saya tuan-tuan suruh saya ni, jangankan tu, kalau pergi kat Anjung Keli tu kan, anak isteri ajak jom makan Anjung Keli, tengok beratur panjang, oh tak ready lah kamu. Ini kamu dah berdiri 10 tahun. Tak sanggup, tak larat nak berdiri lama tu. Tapi dia boleh berdiri 10 tahun. Ada pula golongan yang turun daripada duduk kat kawasan pegunungan, turun dengan keadaan tidak berpakaian, pakai cawat aja. Waktu saya seluruh kat kuliah saya tu, mereka tanya ni kenapa pakai macam ni? Sebab nak tunjuk makam dah tinggi. Kecintaan kepada Tuhan ni, Tuhan dia pula ada 33 juta, tak tahu mana satu kan. Kecintaan yang sangat tinggi pada ni, tapi kami ni tak habis lagi pertapaan kami. Saya ingat pemberita tanya, habis tu kalau habis pertapaan macam mana? Kalau habis pertapaan jadi macam guru kami ya, syekh kami, tunjuk kat syekh tu cawat pun tak pakai, surat benang tak ada pada badan. Sampai ketara tu. Buat tu kenapa? Sebab di atas dasar kecintaan. Okey, orang sama juga orang Hindu, kita kata dia punya metod ibadah tu dipanggil simpati. Kita guna sekarang simpati tu. Tapi apa maksud simpati tu? Ibadah ataupun penyembahan disebabkan atas dasar cinta. Semua dasar cinta. Sebab tu yang kita belajar dalam ayat 31 surah Al-Imran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apa sababun nuzul ayat tu? Ada beberapa riwayat, tapi salah satunya menyebut berkenaan dengan Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Waktu awal dia masuk Islam, dia ibadah pada hari Jumaat dan dia beribadah pada hari Sabtu. Sebab apa? Sebab dia bekas Yahudi. Yahudi ni ibadah hari Sabtu. Jadi orang tanya pada dia, kenapa ibadah 2 hari? Dia kata Quran dengan Taurat dua-dua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lah juga, nampaklah dia punya logik tu. Kan? Nabi Muhammad SAW utusan siapa? Utusan Allah. Nabi Musa AS utusan siapa? Utusan Allah. Jadi dia kata dia buat dua-dua. Lalu didengar oleh Nabi SAW turun ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah hai Muhammad, sungguh jikalau kamu benar-benar menyintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikutilah cara aku. Hadis yang simple. Nabi SAW sebut setiap umatku masuk syurga melainkan mereka yang tak mau. Siapa yang tak mau? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat padaku dia masuk syurga, siapa yang bermaksiat padaku dialah yang tak mau masuk syurga. Apa isyarat dekat situ? Bahawasanya jalan kecintaan menunjukkan, melahirkan kecintaan pada Nabi SAW itu pun ada satu cara sahaja, iaitu melalui sunnah baginda SAW. Okey, jadi kita jangan kita sangka disebabkan kita ni orang yang Islam, orang yang bersyahadah, orang yang menunaikan solat dan sebagainya, jangan kita sangka kita berada di landasan yang selamat. Landasannya betul? Yes. Tapi nak kata landasan yang memang takkan sesat sampai bila-bila, ada kat situ dia punya masalah dia. Bahkan kalau kita tengok godaan iblis kepada umat Islam ni macam-macam sudut, betul tak? Itu saya nampak pada saya 2 minggu lepas saya sebut kat Masjid Sempring. Pada saya kitab yang paling underrated pada saya lah, maksudnya dipandang remeh, kitab Talbisul Iblis.
Sebab dalam tu penulis Ibnu Jauzi ni dia mula ngaji lewat umur dia kat 80 baru dia ni apa semua. Tapi apa dia punya faedah dia? Penulisan dia matang. Sebab dia orang yang dah berumur. Betapa banyak yang Ibnu Jauzi sebut dalam Talbisul Iblis jadi pada hari ni. Banyak berkenaan dengan adab, berkenaan dengan macam mana orang tu dia punya perasaan diri dia dan sebagainya. Kalau kita tengok Ibnu Jauzi tulis tu Talbisul Iblis daripada setiap sudut. Hak yang dicakap dalam tu pada siapa? Orang Islam lah. Nak menunjukkan kita ni cabaran yang kita hadapi dari sudut cabaran keimanan kita memang dia berlaku daripada pelbagai sudut. Dan macam yang saya sebut di awal tadi, kata Asy-Syatibi, yang paling utamanya apa? Paling utamanya masalah cinta. Okey, sebab itulah kita kata dari sudut nak melahirkan kecintaan bukan saja pada Nabi SAW tetapi pada semua. Kata, Ustaz, ada tak orang yang menyintai Tuhan tapi tunjuk cara yang salah? Banyak kata yang kita tengok pelbagai agama-agama lain tu pun buat benda-benda yang pelik. Saya suka petik Hindu sebab agama paling pelik ni Hindu pada saya. Kan? Kami masa dekat UAE tu kan Batu Cave kan dekat dengan UAE kan. Kadang-kadang kalau dia punya Thai Pusat di Pavali tu ada juga, bukanlah pergi situ, pergi duduk jauh tengok. Ada orang yang masuk van sampai kat situ, buka pintu van, gedebum, jatuh bergolek. Saya ingat kan dia jatuh daripada van. Tak, sebab dia ni atas sikit daripada paria apa, tak tahu benda itu. Jadi dia apa? Dia tak layak untuk jalan. Nak menuju Tuhan dia tak layak untuk jalan. Habis tu apa? Berguling tuan-tuan. Geruk. Kalau kita lah buka kereta tu orang berguling tengok ni memang sajalah ke apa. Kan nak pergi mana? Nak pergi masjid Bawah Temak Ustaz menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Geruk guling. Jadi kecintaan pada Tuhan tak? Kecintaan pada Tuhan juga. Okey, jadi ni masalah-masalah yang sama-samalah, bukannya saya ni cakap dah kata perfect sangat tak. Tapi kita kena hati-hati perkara ni, bukan saja cinta pada Nabi SAW tapi semua. Cinta pada Allah, cinta pada Nabi, cinta pada kawan-kawan, pada kaum keluarga dan sebagainya, semua dia kena ada letak pada tempat dia. Kan selalu setiap kali Hari Raya Korban kita ulang balik kisah Nabi Ibrahim AS. Banyak kali kan kita tengok kenapa Allah Subhanahu Wa Taala suruh sembelih anak dia. Sebab dia nak tunggu dapat Nabi Ismail tu sikit punya lama. 90 tahun tak silap, 90 lebih tahun baru dapat anak pertama. Tu saya selalu cakap, tuan-tuan dan puan-puan yang tak ada anak lagi ataupun nak tambah 60-70, awal lagi tuan-tuan. Ada lagi 20 tahun, keep on trying, jangan putus asa, kata. Sebab Nabi Ibrahim AS 90 lebih. Jadi tuan-tuan bayang bila dapat anak umur 90 lebih ni, dia punya sayang, dia pula nak orang yang menyambung dakwah dia kan. Sikit punya sayang, Allah Subhanahu Wa Taala nampak macam tu, minta dia sembelih anak dia sendiri. Tapi Nabi Ibrahim AS, Khalilullah Ibrahim, dia buat juga. Ni masalah apa? Masalah cinta juga, betul tak? Maka benarlah kata Asy-Syatibi tadi, syirik yang bukan Nabi Ibrahim syirik, tapi masalah yang paling banyak terjadi adalah masalah apa? Masalah cinta. Jadi kita kena berhati-hati dengan perkara ni. InsyaAllah, saya ingat setakat tu kot untuk orang pertama, insyaAllah. Fadhal. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada yang berbahagia Dr. Azri di atas kupasan dan juga mukaddimah bual bicara kita pada awal pagi ini. Nampak begitu jelas kepada kita bahawasanya kerana cinta, kerana kasih, segala-galanya tidak ada yang mustahil. Macam kita lah tuan-tuan, waktu bercinta dulu ni, kerana cinta kan, lautan api sanggup ku renangi. Jangan kata lautan api, laut kalau boleh bagi kita tak nak api lagi. Kan? Tapi kerana cinta semua itu diungkapkan, dilafazkan, nak membesarkan satu orang yang kita cintai. Apatah lagi pada hari ini kita nak mencintai Nabi SAW. Dan saya yakin dan pasti tuan-tuan yang mai pada hari ini juga kerana cinta dan kasih kepada agama, cinta dan kasih kepada Allah Ta'ala, nak mendalami ilmu, nak ambil faedah dan sebagainya. Kerana kita buat ni kerana kita suka, kerana kita kasih cinta kepada benda yang baik. Mudah-mudahan segala yang kita buat pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bila Ustaz Dr. Aziz sebut pasal Hindu tadi ni, macam-macam lah kan. Pasal Hindu ni pun kadang-kadang dia satu agama yang unik lah. Betul lah kata Dr. Aziz tadi, memang menarik agama Hindu ni kalau tuan-tuan kaji lebih mendalam kan. Dia ada riwayat-riwayat yang macam-macam. Kitab-kitabnya pun seronok. Kisah dongeng dia pun boleh tahan lah. Kedongengan tu boleh tahan lah, boleh lawan lah.
Jadi kita tak beralih kepada pedang kita yang kedua, itu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Mazlan. Jadi Ustaz Mazlan, sebagai tanda kasih kita kat Nabi ni Ustaz, sebagai kasih kita ni, sudah tentu kita nak mengikuti apa yang Nabi buat. Macam kita bila kita kasih kat satu orang, kita nak tahu apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Kita tahu dia suka pakai apa, dia suka warna apa, semuanya kita tahu. Demikian juga manifestasi cinta kita kat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, semua kita nak kena ikut dia. Jadi sebahagian sana Ustaz, sebahagian pihak yang lainnya pula, dia kata ni bukan sunnah. Yang Nabi buat tu tarah Nabi Ustaz. Kita ni bukan Nabi. Kan? So kita nak kena buat lebih dari hak Nabi buat. Hak Nabi tak ajak pun kita nak kena buat juga. So ini atas nama cinta juga Ustaz. Buat kan atas nama cinta, kasih ke Nabi SAW. Jadi sebagai satu orang yang kasih dekat Nabi ni Ustaz, ada yang ikut dan sebagai orang ada yang menentang tentang ajaran ni, kata ini zikir Nabi ni level-level orang, level-level hak Nabi saja boleh buat, ni zikir kita ni kita kena lebih advance lagi. Jadi apa ancaman dalam agama bagi golongan yang menolak dan menentang sunnah Nabi ni? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Yang dihormati moderator kita Al-Fadil Ustaz Faidi, panel pertama Dr. Azri dan Ustaz Qarni, dan seluruh muslimin dan muslimat yang hadir dalam majlis zikra Rasul pada pagi ini. Saya ni tuan-tuan, bila terima jemputan forum hari ni, saya perhati daripada hujung dulu sampai hujung ni. Saya tengok moderator orang Perlis. Lepas tu panel pertama orang Pahang. Kalih belah sini pula orang Terengganu. Hak saya duduk tengah ni orang Kedah. Tuan-tuan, 4 negeri bergabung malam pagi ni. 4 negeri bergabung pada pagi ni, tak meletup saja tuan-tuan. Baik, kembali pada soalan yang diajukan daripada moderator tadi tuan-tuan, berkenaan dengan pembohongan ataupun orang yang tak mau, ancaman-ancaman yang tak mau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut kata pembohongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia tak sama macam kita bohong pada orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mughirah bin Syu'bah yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, yang mana inna kadhiban alayya laisa ka kadhiban ala ahad. Siapa yang berbohong atas aku, dia tak sama macam berbohong kepada orang lain. Tak sama tuan-tuan. Sebab Nabi SAW ini dia membawa kepada kita satu agama. Dia membawa kepada kita satu agama yang nak bawa kita supaya jauh daripada jurang api neraka. Apabila kita acuh tak acuh dengan sunnah, kita tibai dan kita ambil semua apa sahaja yang kata sunnah, kita terima bulat-bulat, seperti mana yang didakwa oleh hari ini berkenaan dengan ajaran tarikat Naqsyabandiyah, yang mengatakan bahawa semua hadis yang ada tu kita terima pakai dan semuanya itu adalah sahih. Lingkup ilmu hadis bila ada kenyataan lagu ni. Dan masalahnya benda ini masuk dalam kalangan masyarakat yang bercakapnya itu adalah titlenya adalah DR di depan. Yang bercakap isu ini, yang menyebarkan hadis-hadis palsu ini, yang bercakapnya adalah title Tuan Guru. Yang bercakapnya title, mohon maaf, ada authority di kalangan masyarakat.
yang bila dibuat secara live-nya, view-nya itu ribuan manusia yang menonton. Dan disebut pula dalam kuliah tersebut berkenaan dengan apa sahaja hadis, dan dibawa apa sahaja kenyataan daripada Nabi, dan kita terima bulat-bulat. Ini nak mengajak masyarakat bukan ke arah yang bertamadun, tetapi membawa masyarakat dan ummah ke arah kejatuhan, membawa masyarakat dan ummah kepada kejahilan, tuan-tuan. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Maka sambungan daripada hadis tadi, Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong secara sengaja kepadaku dan mengatakan aku yang kata, falyatabawwa', bookinglah tempat siap-siap dalam neraka. Muslimin dan muslimat, ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang hak buat lagu ni. Tuan-tuan, masyhur, saya selalu bawa cerita ni dalam ceramah kuliah saya. Masyhur cerita berkenaan seekor bewok. Ni apa cerita pagi-pagi bewok ni? Tak apa, saya tengok semua pakat dah menguak, tuan-tuan. Saya bawa main cerita bewok. Masyhur di pesantren, di pondok, sekolah-sekolah, masjid-masjid, cerita tentang bewak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyhur di bibir-bibir penceramah, hatta bibir penceramah dalam TV, hatta bibir penceramah dalam radio, hatta dibubuh dalam semua kenyataan Facebook, Twitter, Instagram, kisah kata bewak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat saya daripada kecil, benda tu hebat kalau kita dengar cerita bewak beriman dengan Nabi ini, tuan-tuan. Hadis ini ada dalam kitab Bidayah wan Nihayah, Ibn Katsir bawa. Tetapi periwayatannya sekali lagi kita nak tengok apa yang terjadi dalam masyarakat bila dengar kisah-kisah lagu ni, yang mana dalam teks hadis tersebut Nabi SAW panggil bewak tu, dan dalam hadis tersebut bewak tu menyut, "Na'am ya Rasulullah." Tuan-tuan, Ibn Asakir dalam kitab tarikh dia kata hadis ni pelik. Pelik. Pasal apa pelik? Bewak cakap Arab. Fasih pula tu. Tak gaduh mengaji nahwu dan saraf dah. Fasih pula tu. Cakap Arab. Yang kita mengaji bahasa Arab berpuluh tahun. Bewak cakap Arab. Lepas tu pula, bila ditanya pula, dan bewak itu menyaksikan kebenaran Nabi, mengatakan bahawa siapa yang ikut Muhammad ibn Abdullah ini, dia akan terselamat. Dan siapa yang tinggalkan perjuangan Nabi ini, dia akan terjerumus dalam kecelakaan. Tuan-tuan, Al-Imam Az-Zahabi dia mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis palsu. Hadis ini hadis palsu. Tetapi kenapa benda ini dalam masyarakat kita masyhur di bibir-bibir yang gelarnya itu adalah DR Tuan Guru, mohon maaf, Habib, membawa cerita-cerita palsu kepada masyarakat. Sedangkan Nabi kata, "Inna kadhiban alayya laisa ka kadhiban ala ahad." Benda ini masyhur yang menyebabkan kita jatuh ke arah kejahilan, tuan-tuan. Perlukah penyaksian kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu daripada seekor bewak? Perlukah? Kalau dibahas di kawasan pondok-pondok dan sebahagiannya, dibahasnya hadis ini mengatakan bahawa bewak ini satu binatang yang menyaksikan kenabian. Nampak dari sudut makna itu memang nampak ada kebenaran.
Tetapi bila difokus dan dilihat dari sudut ilmiah, Nabi tak perlu kebenarannya itu daripada seekor binatang, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, masyarakat hari ini semakin hari semakin jauh daripada sunnah. Maka apa yang Nabi SAW sebut lagi berkenaan dengan orang yang menipu, orang yang menipu kepada Nabi SAW, dalam hadis rawahu Tabrani, apa kata Nabi? Faman kadzaba alayya bana lahu baitan fi jahannam. Siapa yang berbohong atas aku, yang mengatakan bahawa aku yang kata Nabi, bana lahu baitan fi jahannam, ada satu rumah dalam neraka jahannam. Ini ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang ambil hala balai berkenaan dengan Nabi. Tuan-tuan, Nabi ini bila diperkotak-katikkan oleh sebahagian daripada orang dan menerima begitu saja apa yang dibawa tanpa dipraktikkan. Sebab tu Sayyidina Ali bin Abi Talib selalu sebut dalam kalam dia. Apa Sayyidina Ali sebut, tuan-tuan? Unzuru, selidik, amman ta'khuduna hadzal ilm, daripada mana hampa ambil ilmu itu. Sebab apa? Fa innama huwa dinun, kerana agama, kerana itu adalah agama, tuan-tuan. Kita tak selidik, kita terima bulat-bulat hak mai depan kita dengan jubah dan serban, hak mai depan kita dengan pakaian minyak wangi setengah botol, hak mai depan kita dalam keadaan yang kita rasa macam gerun. Dulu ada orang tanya saya, ustaz, dia ni mai dengan serban jubah, takkanlah dia nak bohong. Saya kata, nak kira serban dengan jubah, Abu Jahal pun pakai serban jubah. Dia duduk lama, ustaz, di Mekah tu. Oh, nak kira lama, unta duduk lama lagi, tuan-tuan. Nampak masyarakat akan tertipu dengan kaedah-kaedah macam ni, dengan kedatangan macam ni, menyebabkan masyarakat bukan dibawa untuk celik kepada ilmu, bahkan dibawa dan dihumban jatuh ke bawah kejahilan. Tu tak main lagi da'ayah tentang wali, tu tak main lagi da'ayah tentang kepercayaan kepada wali-wali pula. Wali yang pegang hak ni, wali yang pegang hak ni, wali yang pegang hak ni. Muslimin dan muslimat, ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita berkenaan dengan benda-benda lagu ni, kita kena ingat, kita kena perhati, kita kena pelihara sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak petik kalam Syekh Albani rahimahullah. Apa kata Syekh Albani? La ya'lam anna hadhihi al-bid'ah laysa khuturatuha fi nisbati wahidah ala hiya ala darajat. Orang tak mau kepada sunnah ini, dia sebar benda-benda hak mengarut ini, kata Syekh Albani, laisa khuturatuha fi nisbatin wahid, bukan bahaya dia takat satu ya, bahkan lebih daripada tu, dan dia ada tingkatannya. Apa kata Syekh Albani? Ba'duha syirik. Hak dia sebar tu kadang-kadang boleh membawa kepada syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana tak syirik, ajak masyarakat, suruh buat benda ni, suruh buat benda ni, suruh buat benda ni, percaya, macam-macam suruh buat. Dan yang duduk di bawah itu, tuan-tuan, yang berada di bawah, kesian kepada masyarakat bila diajak macam tu. Benda ini disebut dalam madrasah, benda ini disebut di pondok, benda ini disebut benda-benda lagu tu. Anak-anak kita tulis, anak-anak kita tulis, dan tulis pula dibawa, disebar.
Sebab tu Syekh Albani rahimahullah kata ba'duha syirik, boleh membawa kepada syirik, wa ba'duha kufur as-sarih, boleh membawa kepada kufur yang sarih. Dan bahkan ada yang teruk lagi, yang lagi teruk daripada tu, kata Syekh Albani rahimahullah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, ancaman Nabi SAW kepada orang-orang hak macam ni, yang tak mau ikut, bila ada susur jalur, kita kata itu bukan sahih, itu bukan benar, itu adalah palsu. Tapi ramai lagi di kalangan kita yang tak mau nak dengar. Ramai lagi di kalangan kita yang terpengaruh. Supaya inilah yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini, tuan-tuan. Kesian masyarakat akan dijatuhkan ke dalam kehinaan yang amat teruk apabila kita tinggalkan kebenaran yang ada di depan mata kita, tuan-tuan. Saya rasa cukuplah untuk pusingan yang pertama ini. InsyaAllah kita serah pada moderator. Silakan. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Mazlan. Sungguh menghayati soalan. Wataknya tu macam tok singa, garang, cengeng, kena dengan soalan lah. Kalau tanya ancaman ni kena muka cengeng sikit lah kan. Okay. Alhamdulillah. Jadi banyaklah yang telah pun disebutkan oleh Fadil Ustaz kita tadi ni tentang ancaman-ancaman dan juga amaran kepada amaran oleh Nabi SAW kepada golongan ataupun mana-mana pihak yang menentang dan menolak sunnah Nabi SAW, apatah lagi membohongi dan berdusta di atas nama Nabi SAW. Jadi ia bukanlah boleh dakwaan sewenang-wenang untuk sembrono mendakwa di atas nama Nabi, kerana Nabi telah memberi amaran akan hal-hal yang sedemikian rupa. Bohong atas nama Nabi ni, jangan cakap bohong atas nama Nabi, bohong atas nama diri sendiri pun. Orang pakai nama kita, orang pakai sign kita, pi bohong, pi jajar nama kita pun kita dah naik angin dah. Silap-silap boleh nak saman lagi kerana dah menggunakan nama kita dan sebagainya. Itu kita, tuan-tuan. Apatah lagi bohong dusta di atas nama Nabi SAW. Lebih besar, lebih hebat. Nabi ni maksum, maksud yang paling agung. Lebih-lebih lagi lah kita kena waspada dan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh berbohong di atas nama Nabi SAW. Jadi kita nak beralih kepada panel yang ketiga, iaitu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Al-Qarni. Jadi Ustaz, pembohongan seperti menjadi normal sekarang ni di kalangan masyarakat kita. Berbohong di atas nama Nabi, dakwaan itu, dakwaan ini dan sebagainya ini. Dan juga yang mendakwa ni Ustaz bukan yang lekeh-lekeh, yang sebenarnya yang disebutkan oleh Al-Fadhil kita tadi ni, yang ada title, yang dikagumi oleh masyarakat, yang diikuti, yang ada pengaruh besar. Kalau Ustaz Qarni ramailah yang view tu, tapi kalau macam Ustaz Ngampung ni buat live satu dua orang yang tengok, walaupun dia cakap benar tapi satu dua orang tengok. Tapi yang tak cakap benar ni, yang duk jajar, duk bohong atas nama Nabi ni, bukan kaleng-kaleng orang kata. 1.2K, 2.3K, ribu-ribu. Jadi benda ni berlaku dan menjadi normal, seolah-olah tak ada apa bohong atas nama Nabi. Tok guru kami, takkan tok guru nak bohong. Ni antara hujah-hujah yang biasa kita dengar. Jadi Ustaz, keadaan ini Ustaz, macam mana boleh berlaku keadaan ini, dan mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit macam mana kita nak menghadapi, nak tangani isu-isu yang bohong atas nama Nabi Ustaz. Silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana kita dapat bersama dalam satu program pada pagi ini dalam forum berkaitan dengan zikra ar-Rasul. Muslimin muslimat, seterusnya panel pertama Al-Fadhil Dr. Azri, panel kedua Ustaz Mazlan dan juga Al-Fadhil Ustaz Faidi selaku moderator. Berbalik kepada soalan yang diajukan tadi, iaitu berkenaan dengan pembohongan. Jadi tajuk kita ni, kita boleh tengok tentang bagaimana berlakunya normalisasi pembohongan di atas nama Nabi. Tajuk kita pada pagi ni lah satu benda yang serius. Maknanya
Kalau kita tengok bila mana masuk bulan Rabiul Awal, kebanyakan tempat lain dia akan cerita tentang benda-benda yang berkait dengan Nabi, benda-benda yang tangkap emosi orang. Benda-benda macam tu kalau cerita dalam suasana kita pagi ni, dengan hujan, dengan sejuk macam ni, dah lah hujan pasal aircon pula. Saya ingat kalau program-program kami di Jordan dulu, kalau musim macam ni dia bagi selimut. Bagi selimut sedap ke kan? Bagi selimut tebal sikit apa semua. Okay. Jadi tajuk kita kena bagi up sikit dan bagi hot sikit, bagi panas sikit. Okay. Normalisasi pembohongan di atas nama Nabi. Okay. Kalau kita tengok siri-siri mengganggu gugat kenabian dan kerasulan oleh manusia-manusia terdahulu. Kalau kita soroti dalam Al-Quran, Allah Ta'ala cerita tentang mereka-mereka yang rasa terganggu dengan datangnya Nabi. Sebelum kita nak cerita yang Nabi Muhammad ni, okay. Kalau kita tengok dalam surah Hud, surah Hud ni banyak cerita Nabi-Nabi. Antara yang awal didatangkan dalam surah Hud ni ialah cerita Nabi Nuh AS. Bila mana Nabi Nuh diberikan arahan oleh Allah Ta'ala untuk kempen tauhid, cerita bahaya syirik, apa kata kaum dia? Apa react yang dilakukan oleh kaum tersebut? Dia orang terus kata pada Nabi Nuh, ma naraka illa basharam mithlana. Kami tak tengok pun kamu Nabi Nuh ni hebat tara mana, tak nampak sangat, melainkan kamu ni orang biasa di kalangan kami. Wa ma naraka tab'aka hum araziluna badiyar ra'i. Dan kami tengok orang yang ikut kamu ni pun orang-orang biasa di kalangan kami, orang-orang ulu pendalaman pun, tak ada nampak hebat sangat. Okay. Jadi itu cerita orang-orang dulu, macam mana dia orang tak setuju dengan kenabian dan kerasulan, tak suka dia dengan apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Dan satu benda juga yang saya nak beritahu di sini, syaitan, iblis dan syaitan, godaan iblis syaitan ni tidak kebal pada semua orang. Nabi-Nabi terpelihara daripada benda ni. Cuma selain pada Nabi, kita semua ni pun tidak terpelihara daripada godaan syaitan. Maknanya syaitan akan menunggang kita, akan membisik kita, memberi idea yang berbagai-bagai. Semua orang tak terkecuali. Walaupun title dia besar, dia ada DR ke apa saja, tuan guru ke apa saja, satu benda kita kena tahu, syaitan tidak kebal. Mungkin syaitan tak masuk banyak pada dia macam orang lain, tapi tetap boleh pergi rapat dan boleh mencetuskan idea yang berbagai-bagai. Okay. Kalau tengok trend tak suka kepada Nabi sehingga keluarnya cerita-cerita bohong yang dinisbahkan pada Nabi, ada dua keadaan. Pertama, meremehkan Nabi dengan seremeh-remehnya, meletakkan Nabi serendah-rendahnya, macam yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Dia kata Nabi ni orang biasa. Bila mana bubuh letak title orang biasa ni, menyebabkan orang akan rasa tak hebat sangat, tidak ada kebesaran apa yang nak dilihat pada diri orang ni, walaupun dia berpangkat Nabi dan Rasul. Itu yang berlaku pada zaman dulu. Okay. Pada zaman kita ni, mengangkat Nabi terlalu tinggi sehingga tak ada ruang untuk kita ikut Nabi. Sebab itulah terpaksa promote amalan-amalan lain. Sebab amalan-amalan yang dibawa oleh Nabi itu tak boleh dilakukan oleh kita atas alasan Nabi itu tamkin. Nabi itu ada kesesuaian yang berbeza dengan kita. Kebiasaan Nabi melihat malaikat, kebiasaan Nabi berurusan dengan benda-benda gaib yang tak sama macam kita orang kebanyakan ni, menyebabkan kita tak boleh mencontohi Nabi pada semua bab. Ini realiti yang berlaku. Saya ada tengok satu video, satu orang penceramah, orang tanya soalan pada dia, apa pandangan ustaz sebahagian orang mengajarkan, sebahagian ustaz mengajarkan zikir-zikir yang tak datang daripada hadis Nabi yang sahih. Zikir-zikir yang bunyi pelik-pelik, kadang-kadang ringkas sangat, kadang-kadang panjang sangat, tapi tak datang pada hadis.
Apa jawapan ustaz tu? Jawapan ustaz tu dia kata, sebab kita ni tak macam Nabi. Kita ni tidak tamkin seperti Nabi. Kita ni jiwa kita tak kuat. Nabi ni tengok malaikat banyak kali, ratus kali. Kita tak pernah tengok bersekali pun. Nabi berhubung terus dengan alam di langit ni. Kita tak sama pun dengan Nabi. Jadi padanlah kita ambil zikir-zikir yang diberi tu. Tak payah ambil lah yang duduk ada dalam hadis tu. Satu aspek kita nak tengok, dia nak angkat Nabi tinggi, tapi dia putuskan hubungan umat dengan Nabi tu, iaitu dia kata tak perlulah ikut. Walaupun nampak macam high grade kan Nabi tu, tinggi kan Nabi tu, grade dia tinggi, okay. Tapi tinggi sangat Nabi tu sehingga tak boleh ikut, okay. Ini yang berlaku pada zaman kita. Ini yang berlaku pada zaman kita. Tak ada orang yang membuat kebohongan atas nama Nabi ni. Mereka ada juga yang kata apa, yang kata Nabi teruk tu ada. Cuma yang normalisasi dalam masyarakat ni ialah orang-orang yang bibirnya sebagai seorang penceramah duk bercakap, kebanyakannya dia angkat Nabi tinggi, tapi dia ikat kita dengan emosi dan persepsi. Dua benda ni menyebabkan kita rasa sedih melangut sangat. Punya lama kita bersedih dengan cerita-cerita Nabi yang tak sahih, ataupun dia letakkan kita dalam satu persepsi jauh. Kita jauh dengan Nabi, tak boleh ikut. Sedangkan kalau kita baca hadis, kita tengok bagaimana reaksi Nabi. Mungkin hadis ni kita selalu dengar terhadap beberapa orang sahabat yang pilih nak buat amalan-amalan yang lebih pada Nabi buat. Kan hadis tu kita biasa dengar, ada yang datang tak nak tidur dengan sebab nak beribadah sepanjang malam. Ada yang nak puasa berterusan, ada yang tak nak kahwin. Dalam hadis tu Nabi tegur perbuatan mereka. Apa yang mereka buat? Mereka taqalluha, mereka memandang rendah apa yang Nabi buat, dan kita kena buat lebih lagi. Sebab itulah kalau kita tengok projek normalisasi kebohongan ni, biasanya dia akan serang pada ilmu hadis dulu. Sebab bila mana kita datangkan hadis, dia akan datangkan idea-idea yang kata ilmu hadis ni sebenarnya dia tak berapa valid, dia penyusunan dia pun berlaku beberapa ratus tahun selepas kewafatan Nabi. Jadi dia runtuhkan disiplin tu dulu, sehingga orang rasa hadis ni tak ada tara mana sangat, sehingga orang rasa hadis ni terlalu sukar, terlalu payah, terlalu teknikal untuk dibincang, dan akhirnya dibawalah cerita-cerita yang membawa tangkap emosi tu. Cerita-cerita yang membawa tangkap persepsi orang. Kita dengar, kita tak rasa apa-apa. Normalisasi kebohongan. Macam mana yang kita sebut tadi, bila mana dengar cerita tu, tahu bohong. Okey, memang tahu. Pernah dengar orang kata hadis tu maudhu', palsu, tapi tak rasa apa-apa. Sebab apa? Sebab kita punya pemahaman terhadap ilmu hadis itu dah tak berapa kemas sangat. Bahkan lebih dahsyat lagi, ada orang-orang yang bercakap, orang-orang yang ada title, datang daripada badan autoriti yang orang kata apa, yang kuat lah di negara kita, yang jaga agama. Dia pula boleh sebut walaupun hadis tu palsu, maksud dia elok, kita boleh amal, tak ada apa pun. Seolah-olah macam hadis palsu tak ada apa-apa sangat, okay. Seolah-olah apa yang diberi perhatian oleh para ulama, bahaya menyebarkan benda itu, cuba diredakan seakan-akan tak ada apa. Lepas tu keluarlah kata-kata yang nampak macam bijak tapi penuh dengan syubhat. Untuk mencintai Nabi tidak memerlukan hadis yang sahih, cuma perlukan hati yang sahih. Seronok dengar perkataan macam tu. Dengar macam bijak, macam teori falsafah lama, tapi karut, bersalut dengan kekarutan. Nampak macam kemas, sebab yang cakap tu pun orang yang hebat, ada gelaran-gelaran yang besar. Tapi itu semua dakwah, itu semua propaganda yang cuba untuk menghancurkan disiplin ilmu yang besar. Sebab tu tuan-tuan puan-puan, untuk bercakap tentang mencintai Nabi ni, dia bukan hanya sekadar dengar cerita tubuh badan Nabi, dengar Nabi ni kena susah, Nabi ni macam ni. Itu salah satu daripada kaedah untuk kita mendapat feeling cinta Nabi. Tapi ada satu part yang lagi besar, iaitu memahami dengan sefaham-fahamnya apakah sebenarnya kedatangan Nabi itu.
Sebab tu kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran tentang apakah matlamat sebenar kedatangan Nabi. Tuhan sebut dalam surah Ali Imran, laqad mannallahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dalam tempat lain dalam surah Jumu'ah Tuhan sebut, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Lebih kurang saja bunyi dia, dua tempat tu. Cuma dia punya opening ayat tu saja lain. Surah Jumu'ah Tuhan sebut, dialah Tuhan yang memilih satu orang dihantarnya rasul kepada bangsa yang ummi. Kalau kita cuba faham daripada ayat tu, saya bagi kata apa, ringkas pada tuan-tuan. Tuhan sebut tugas Nabi ni, huwallazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Bacakan, tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran, supaya mereka besarkan benda yang betul, jangan besarkan benda yang salah. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dan bersihkan mereka. Kita pernah dengar perkataan tazkiyah. Tazkiyah ni apa dia? Biasa orang nampak tazkiyah ni satu angle je, satu sudut je, iaitu tasawuf, benda-benda yang berkait kesufian. Sebab tu nama lain bagi ilmu tasawuf ni ialah tazkiyatun nafs. Sebenarnya tazkiyah, kalau kita tengok dalam banyak kitab-kitab tafsir, dia sebut ada prosesnya, iaitu at-takhliyah qabla at-tahliyah. Takhliyah maksud dia apa? Kosongkan benda yang tak perlu sebelum isi benda kosong tu dengan benda yang penting dan utama. Takhliyah maksudnya mengosongkan, tahliyah maksudnya mengisi ataupun menghias tempat tu dengan benda yang paling terbaik. Sebab tu salah satu daripada aspek tazkiyah membersihkan ideologi, membersihkan kefahaman, selain pada bersih sifat-sifat mazmumah. Sebab orang nampak angle mengingati Nabi ni, kita ni kena perangai bagi elok, kita kena bercakap dengan orang, bermuamalah dengan orang baik-baik. Okay. Tapi kalau tuan-tuan tengok, yang membawa panji-panji akhlak baik ni sampai dekat part bohong atas Nabi, baca hadis palsu, hilang akhlak dia bab tu. Jadi itu tiada tazkiyah di situ. Tazkiyah tidak ada di situ. Tazkiyah wujud pada part lain, tapi dalam atas nama disiplin menjaga ketulinan agama, asalatuddin, tidak ada. Yang ni yang cuba digelapkan, disamarkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat melihat hidup ni cukuplah kita tak bergaduh dengan orang, walaupun kita amal hadis palsu tak ada masalah pun. Cukuplah kita tak buat pasal dengan orang, kita hidup elok apa semua, walaupun kita ni tahu bahawasanya Nabi pernah sebut siapa-siapa yang menipu atas nama aku, tapi tak rasa kuat sangat benda tu, tak rasa benda tu mustahak sangat. Sedangkan Nabi sebut macam apa yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Mazlan tadi, hadis Nabi kata falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kamu telah reconfirm. Falyatabawwa ni maksudnya confirm dah duduk dalam neraka, reconfirm lagi, maknanya bersedia untuk ambil satu bahagian, satu tempat dalam neraka. Maknanya ia bukan benda kecil, ia bukan benda main-main. Sebab tu saya kata kita menang orang seperti ini, dia menang pada persepsi dan emosi, dia tangkap emosi orang. Antara sebab masyarakat kita sangat lemah untuk berinteraksi dengan orang-orang yang melakukan kebohongan, baca hadis palsu ni, sebab lemah pada personality orang yang bercakap tu. Nak kata tak sampai hatilah, dia tu bercakap elok, orang Terengganu kata berjalan nyusung tapak, maknanya baguslah berjalan jejak semua tak mati, ni lah orang gini. Okay. Tapi hak tu lah yang duk baca hadis palsu pun. Okay. Tambah pula hak yang sebut cerita pasal hadis-hadis palsu ni muka tak apa handsome sangat, lepas tu cengeng lain macam. Yang baca hadis palsu ni handsome, elok, cakap elok je apa-apa semua, viewer pun ramai. Itu antara sebabnya. Sebab tu kata perang sekarang ialah perang persepsi. Siapa yang dapat tangkap persepsi orang, maka dialah yang akan menguasai kebenaran.
Walaupun dia bukan pemilik kebenaran, tapi dia berjaya ubah kebatilan tukar jadi kebenaran. Jadi itu benda yang masyarakat perlu sedar sekarang ni. Macam mana cara dia? Cara dia tak lain tak bukan, kita kena struggle. Kita kena struggle. Di Perlis, alhamdulillah, kita boleh katakan hampir tidak ada, walaupun mungkin terlepas jugalah datang yang duk cerita benda-benda yang tak betul ni, tapi penguasaan daripada pihak berautoriti menyebabkan benda ni tak berapa berleluasa sangat. Maknanya yang datang berkuliah ialah orang-orang yang tahu disiplin untuk bercakap hadis Nabi, cerita tentang kenabian, kerasulan dengan laras yang betul. Alhamdulillah, maknanya benda tu ada di negeri kita. Kita tak rasa jauh untuk mendapatkannya, tak payah. Kita tak rasa pening, tak rasa keliru yang banyak sangat. Keliru tu mungkin ada, cuma nak katanya antara benda yang kita kena sedar, struggle, iaitu kena ada rasa susah sikit untuk faham agama ni. Memang untuk faham satu benda yang betul ni, dia ada perjuangan dia. Sebab tu kalau kita baca sirah para sahabat, saya bagi contoh ringkas sebelum tutup pusingan pertama ni. Tuan-tuan baca cerita Salman Al-Farisi melalui hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas dalam Musnad Ahmad. Cerita perjalanan dia nak cari kebenaran daripada Parsi turun ke Iran, naik turun Syam, banyak tempat nak boleh jumpa Nabi yang betul. Tapi kalau kita tengok Salman Al-Farisi, dia tak pernah menyesali pergerakan awal dia keluar daripada kampung dia. Dia tak pernah kata menyesal aku tinggal, padahal dulu aku anak orang kaya. Dalam riwayat tu dia sebut, Salman Al-Farisi kata dia berasal daripada Jai, satu kawasan di Asfahan, dan dia anak kepada Dahqan ataupun Dehqan, satu orang tokoh besar. Maknanya datuk seri pun semua kaya, rumahnya seberlengkap. Tapi atas nama mencari kebenaran, dia struggle daripada anak orang kaya jadi hamba pada Yahudi, dan akhirnya jadi sahabat Nabi atas perjuangan mencari kebenaran. Jadi itulah sebagai pusingan pertama, untuk kita sedar dan kita lihat realiti yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Kebohongan yang dinormalisasikan dengan sebab berjaya tangkap persepsi dan emosi masyarakat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Al-Qarni di atas perkongsian dan juga penjelasan kepada kita berkenaan dengan situasi ataupun fenomena cubaan untuk menormalisasikan berbohong, pembohongan, pendustaan di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia satu fenomena yang sangat, kita kata, yang sangat bahaya, yang memberi ancaman bukan sahaja dari sudut akidah, dan juga dari sudut ibadah, dari sudut akhlak kita. Apabila dipertontonkan akhlak yang baik, walaupun yang cakap tu benda yang palsu, maka dia diiktiraf. Dan ini satu penyakit lah yang kita boleh anggap jika tidak dibantras, maka ia akan menjadi satu barah yang besar dalam masyarakat kita. Cuma tadi dalam banyak-banyak Ustaz Qarni sebut tadi ni, saya tak setuju tentang yang hak handsome tu lah. Bukan semua hak tak handsome tu cakap yang tak betul. Ustaz, saya handsome cakap betul kan. Alhamdulillah. Sebagai selaku presiden kelab lelaki handsome ni, nak kena ni balik. Tapi betul lah, entah betul ya. Betul apa yang disebutkan Ustaz tadi ni tentang banyaklah handsome, maksudnya yang ni lah, yang watak-watak hebat kan, yang menjanggut jambang, yang pakai tongkat kan, yang ustaz-ustaz pakai baju ni tak apa pun. Jadi itulah sebersikit tentang kekeliruan yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Ada yang berlindung di atas nama sunnah, ada yang berlindung di atas pakaian yang zahir nampak baik, tetapi membawa pendustaan, pemohongan ke atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita telah selesai pusingan kita yang pertama ini, dan kita nak pusing balik, nak masuk kepada pusingan yang kedua. Jadi sebelum itu kita juga nak ucapkan terima kasih banyaklah kepada rakan-rakan kita yang menonton secara laman, yang menonton secara maya ini menerusi siaran Suara Sunnah Channel dan juga siaran Pro Media Tajdid. Terima kasih kerana sudi menonton kami dan teruskan menonton sehinggalah ke akhir program kita pada pagi ini. Jadi sebagai nak membuka tirai pusingan kita yang kedua ni, kita nak patah balik mic kepada yang berbahagia Dr. Azri. Jadi doktor, bila sebut tentang pemohongan, pendustaan ni, satu golongan yang sangat dominan untuk nak menipu, menjual atas nama Nabi ni, antaranya adalah golongan Syiah.
Syiah ni banyak kali lah, dan ramailah orang yang duk bercakap ni tentang bahaya Syiah itu ini dan sebagainya. Jadi Syiah ni pun banyak kan, dia punya kumpulan-kumpulan dia. Jadi mungkin doktor boleh kupaskan sikit lah tentang apa bahayanya golongan Syiah ini yang menjual nama Nabi, yang banyak mereka hadiah-hadiah yang palsu ni. Ni kalau masuk bulan ni dah masuk bulan Rabiul Awal ni, kita akan dengarlah kisah-kisah yang menyayat hati ni, yang nak tarik hati orang supaya kasih kepada ahlul bait dan sebagainya ini. Jadi apakah bahayanya golongan Syiah ni Ustaz dalam konteks kita pada hari ini? Silakan. Baik, terima kasih sekali kepada tuan moderator. Saya percayalah bila tuan moderator kita kata dia memang persatuan Cloud and Sound, sebab dia punya siap sedia datang ini sampai baju dia pun pilih sama color lah meja. Dia memang mementingkan penampilan dan perwatakan. Baik, balik pada sebiji je. Gua balik pada soalan tadi, ancaman Syiah. Baik, ancaman Syiah ni kalau tanya saya dibahagikan kepada dua lah. Saya cuba bahagi kepada dua, sama ada ancaman secara direct, secara langsung, ataupun ancaman secara tak langsung. Okey, ancaman secara langsungnya adalah dia punya ajaran tu sendiri. Ajaran tu sendiri memang setakat tahun 2010, maknanya lebih kurang 12 tahun lepas lah. Setakat lebih kurang 12 tahun lepas, dari sudut indeks tipologi Syiah ni dekat Malaysia ni, kita ada lebih kurang 3,000 orang penganut Syiah. Berkembang ke berkurang wallahu alam, sebab satunya kita nak buat, orang kata apa, nak buat perangkaan dia tu, nak buat bancian. Dah, sebab kalau bancian yang rakyat Malaysia ni senang kan, berapa orang nak, berapa ni kan, takkan kita nak pergi rumah orang hang Syiah ke tak, takkan nak tanya macam tu. Jadi dari segi bancian tu susah lah kita nak dapat kan. Yang akhir itu adalah anggaran tahun 2010 tu saja kita ada. Jadi sekarang berkembang ke berkurang wallahu alam, itu kita tak pasti. Tapi dari sudut ancaman, yang pertamanya dari sudut ancaman langsungnya, dia lebih kurang jugalah dengan ajaran-ajaran sesat lain. Syiah ni dia menawarkan ataupun dia memberikan sudut-sudut yang nampak menarik bagi setengah orang. Okey, nampak menarik bagi setengah orang, dan faktornya pun banyak. Baru ni pun hari Rabu di Masjid Gua Syed Alwi, saya baru forum dengan yang bahagia Prof Madia, Dr. Azwira kita. Saya ingat moderator tanya berkenaan dengan apa yang membuatkan orang masuk benda-benda macam ni. Okey, jadi Syiah pun kalau kita tengok daripada luar ni, ada orang masuk tak? Ada orang masuk kan? Ada orang masuk dah. Bila kita tengok daripada luar ni merepek dah. Tapi kenapa ada orang masuk? Kenapa ada orang join juga? Disebabkan ada perkara-perkara yang ditawarkan dalam tu. Ada satu tulisan daripada nama orang tu, Tuan Ibrahim Cik Mat. Dia buat satu presentation academic paper dia dekat Brunei tahun, saya tak ingat dah, tahun 2008 ke sebelum tu lagi tu. Dia kajian dia khas berkenaan dengan apa faktor yang membuatkan orang tertarik masuk dalam Syiah ni. Yang nombor satunya dia kata fiqh Syiah yang sangat longgar fiqh dia. Solat jamak semua sekaligus, satu hari jamak semua sekaligus. Itu pun kalau hak solat. Saya hak dok kenal geng-geng Syiah masa kat UPM tu, tak solat lagi ramai daripada hak solatnya. Puasa pun tak payah, puasa pun tak perlu kan. Dia punya ibadah dia ni berbalik pada round pertama tadi. Ibadah dia memang semua berputar di sekeliling faktor kecintaan. Kenapa 10 Muharram, dia bukan saja 10 Muharram, daripada 1 Muharram tu dekat Karbala tu dah mula ramai dah pun. Saya selalu Muharram saya tengoklah, kalau tuan-tuan jangan tengoklah, tapi dekat YouTube dia ada live daripada Karbala, daripada 1 Muharram tu dah start ramai dah. 1, 2, 3, masuk 8, 9 tu memang macam haji ya. Dekat sana kan. Dan dia punya hulu melampau tu pun tak habis kat situ. Lepas habis perayaan Karbala 10 Muharram tu, dia ada pula Arba'in. Dia ada pula istilah Arba'in. Arba'in ni 40 hari yang mereka percaya 40 hari jenazah Husain tidak dikebumikan. Lepas dipancung, dia tak dikebumikan 40 hari, kemudian baru ada orang datang kebumikan jenayah Husain. Jadi nak meratapi peristiwa 40 hari jenazah cucu Nabi SAW duduk dekat luar tak dikebumikan,
Maka apa yang mereka buat, perayaan Arba'in ni antara yang mereka buat, mereka berjalan kaki daripada kubur Ali, daripada Najaf tu berjalan kaki sampai ke Kufah. Berapa jauh Ustaz? Lebih kurang 70-80 km. Jalan kaki, kata tak naik kereta, tak naik, jalan kaki. Dia anggap sebagai itu sebagai salah satu ibadah. Jadi dia punya ibadah tu bersekitar berkenaan dengan apa dia, masalah apa? Masalah cinta juga. Itu kata Syatibi tadi, syirik yang banyak terjadi sebab masalah apa? Masalah cinta. Okay, itu yang pertama, fiqh dia yang lemah. Kemudian yang kedua, dia ada tarikan dia. Yang pertama dari sudut keuangan ada. Sebab orang yang berusaha untuk mengembangkan ajaran ataupun fahaman Syiah ni, daripada khumus ataupun bukan cukai, zakat yang 1/5 dibayar tu, golongan orang yang mengembangkan memang dapat dapat bayaran langsung. Weh, banyak tuan-tuan kata, kalau siapa yang mahir berkenaan dengan lompong fiqh ahli sunnah ataupun lompong akidah ahli sunnah, backing puak Syiah, kembangkan ajaran tu, weh, bayaran dia memang puluh-puluh ribu lah, kita kata ratus ribu, juta pun ada. Itu tarikan dia yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang ni ramai di kalangan orang muda, tarikan seksual lah. Yang tu minta maaf cakap, tu pun banyak juga. Sebab dia menghalalkan muta'ah tu. Jadi senang. Dia boleh, masa kami kes dekat Universiti Islam dulu, ada dia, sampai kes tu berkenaan dengan hak ni dah kahwin muta'ah. Kahwin kat dia, jumpa masa tunggu bah nak keluar pergi bandar. Jadi tunggu dekat session bas tu, boleh dia menikah kat situ, kata kan. Dia, sampai ketara tu dia punya longgar, dia punya fiqh dia menghalalkan perkara-perkara yang haram. Okey, jadi tapi dari sudut umumnya kita kata insya-Allah lah, kalau dengan ilmu pengetahuan, walaupun kita kata dari sudut akademik itu pun banyak dia punya tulisan-tulisan ni apa semua, cuma nasihat saya jauhkan dirilah, jauhkan diri. Jangan rasa macam nak cuba, nak try lawan ke apa, jangan. Dia punya cara, dia punya hujah, dia punya pendalilan tu bukan cikai-cikai lah, bukan cokia-cokia, memang hebat-hebat lah. Saya bagi satu contoh antaranya, dia sebut berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak berkenaan Abu Hurairah radhiyallahu an pernah jumpa dengan anak Nabi SAW, Ruqayyah radhiyallahu anha. Lalu Abu Hurairah kata, saya masuk, saya berjumpa dengan Ruqayyah radhiyallahu anha. Lalu dia kata, saya nampak Ruqayyah pegang sikat, dia kata. Ruqayyah kata, saya baru sikatkan rambut baginda Nabi SAW. Lalu Ruqayyah tanya, dia datang ziarah kenapa? Lalu kata Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kata, saya datang untuk nak bertanyakan berkenaan akhlaknya Osman, sebab Osman ni suaminya Ruqayyah radhiyallahu anha. Lalu dia kata, Osman ni orang yang paling baik akhlak, dipujilah ni apa semua. Hadis ni kata ada seorang pengarang Syiah tu, Musawi nama dia. Dia kata hadis ni menunjukkan Abu Hurairah radhiyallahu an seorang pembohong yang depan-depan, dia kata. Kenapa? Sebab Ruqayyah telah meninggal dunia awal sebelum Abu Hurairah masuk Islam. Okey, Ruqayyah telah meninggal dunia awal sebelum Abu Hurairah masuk Islam, tahun 7 Hijrah. Ruqayyah radhiyallahu anha dah meninggal dunia sebelum tu. Jadi mungkinlah kita ni ahli sunnah kata, tapi hadis ni palsu ke? Masalahnya hadis tu disepakati sahihnya oleh Az-Zahabi dalam Mustadrak Al-Hakim. Macam mana nak jawab? Okey, jadi itu saya kata, kalau jangan nak try lah, jangan kata nak cuba tengok Syiah ni bodoh je kot, saya boleh lawan kot. Jangan macam tu. Sebab dia punya hujah-hujah tu banyak membuatkan, bukanlah banyak, tapi ada membuatkan orang terjun masuk dalam Syiah. Itu satu dari sudut secara langsung. Cuma yang saya lebih tertariknya dari sudut tak langsung. Yang ni lagi besar. Apa maksud sudut tak langsung? Selalu kalau kita tengok dalam perbincangan firaqul akidah, pecahan-pecahan mazhab akidah, kebanyakan mazhab-mazhab ni dah pupuh dah, tak ada dah kan. Selalu dalam kuliah saya pun saya sebut, kebanyakannya dah pupuh dah, tak ada dah. Murji'ah ada lagi tak sekarang? Golongan yang kita kata ada tak? Kelab Murji'ah Malaysia, Persatuan Murji'ah Malaysia kan, orang beratur hari merdeka, dia pun ada juga teng-teng Murji'ah Malaysia. Tak ada. Tetapi dia punya usul pemikiran tu ada tak? Ada. Dia punya benih pemikiran tu ada tak? Buatlah apa pun, Tuhan tengok hati, oi. Tuhan tak tengok dah pakai tudung ke tak pakai tudung. Tu masalah. Macam Ustaz Mazlan tak nak pakai tudung. Masalah tak nak pakai tudung tu kan. Kurang Ustaz. Jadi usul pemikiran tu masih ada.
Sama juga dengan Khawarij. Barangkali kita kata kelab Khawarij Malaysia ada tak? Tak ada. Persatuan Khawarij Malaysia ada tak? Tak ada. Tetapi kecenderungan untuk takfir, untuk mengkafirkan orang, usul pemikiran tu ada tak? Ada tertanam, kadang-kadang jelas jugalah kita tengok kan. Jadi sama juga dengan Syiah. Barangkali kalau nak kata penyebaran Syiah ni tidak terkawal dekat Malaysia, tak sampai ke tahap tu. Malahan alhamdulillah kita jauh lebih bagus daripada Indonesia lah. Sebab Indonesia sampai ada saluran TV Syiah pun dah boleh dah. Kan? Dah rasmi dah boleh jalan apa semua. Tetapi dia punya usul pemikiran tu. Usul pemikiran tu kita risau. Usul pemikiran apa? Yang pertama kita kata macam sahabat-sahabat saya sebut tadi, berbohong atas nama Nabi SAW. Yang tu ada. Okey, dia punya apa? Dia punya pembohongan dia tu, dia punya kisah-kisah palsu dia tu, semua dinasabkan ke atas dasar cinta. Kalau kita kata kecintaan kepada Ahlul Bait, semua kisah-kisah itu berkenaan betapa hebatnya Ahlul Bait, betapa, yang mana kita tak nafi kecintaan pada Ahlul Bait ni wajib. Kata Syafi'i rahimahullah, wajib. Keluarga Nabi SAW. Tetapi dia punya sifat melampau-lampau dalam kecintaan tu. Dia punya sifat buat segala jenis pembohongan dan sebagainya dan menasabkan kepada baginda Nabi SAW. Perkara ni dia boleh pergi sejauh mana Ustaz? Masya Allah, besar. Kata ahlul kalau zaman salafus soleh tu, kata ahlul hadis, kami mengumpulkan hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan Ali bin Abi Talib radhiyallahu an yang kami dapat daripada penduduk Kufah. Kami kumpul. Sebab kenapa Kufah? Kufah ni tempat dia lah. Daripada dulu sampai sekarang begitulah tempat dia. Kami kumpulkan hadis-hadis yang palsu daripada penduduk Kufah berkenaan kelebihan Ali bin Abi Talib. Tuan-tuan dan puan tahu tak berapa banyak zaman tu saja? Berapa banyak? Nak kata benda ni alah relax Ustaz, benda kecil je. Tak, nak kata seriusnya, pada zaman tu saja hadis berkenaan kelebihan Ali, tak campur lagi kelebihan Fatimah, kelebihan Ali dulu. Berapa hadis kami kumpul? 300,000 hadis. 300,000 hadis. Macam mana nak bayangkan dia punya panjang tak panjang tu? Hadis Imam Ahmad ada lebih kurang 20,000. Itu antara kitab paling besar lah. Kita ada Musnad Ahmad Ibn Hanbal kan, 20,000, 20 lebih macam tu. Dia kumpulkan hadis berkenaan kelebihan Ali saja ada 300,000 hadis. Okey, penduduk Madinah kata pada satu ketika kami nak uji penduduk Basrah dengan penduduk Kufah, maka kami buat 70 hadis, wada'na 70 hadis, kami saja tulis 70 hadis berkenaan dengan kelebihan Ahlul Bait. Lalu kami hantar satu salinan pada penduduk Basrah, kami hantar satu salinan pada penduduk Kufah. Penduduk Kufah hantar balik pada kami, penduduk Basrah sekejap kami hantar tu terus dia hantar balik kat kami. Jadi bila kami tengok komen penduduk ahli Basrah tulis, di dalamnya tidak ada satu pun hadis yang ada asal dia. Luluh kan? Dia kata di dalamnya tidak ada satu pun ada hadis yang ada asal dia. Okey, luluh Mereka kata kami tunggu penduduk Kufah hantar, ambil masa lama. Bila sampai balik pada kami, dia kata wallahi 70 hadis yang kami tahu kami buat tu, kami tahu kami saja letak tu, semua 70 hadis tu telah diletakkan sanadnya oleh penduduk Kufah. Dia punya bohong, boleh faham tak? Dia punya bohong dia sampai ke tahap tu. Itu satu, pembohongan. Dan yang kedua, perkara yang lebih boleh kata sensitif sikit lah kan, perkara yang memang benda yang terjadi sebenarnya kat mana-mana, soal ketaksuban. Bila kita sebut kat Syiah, kita nampak satu bentuk ketaksuban, betul tak? Satu bentuk ketaksuban, satu bentuk apa-apa jadi pun hadis ni betul kan, apa-apa jadi pun himpunan ni betul, apapun jadi pun fahaman ni betul. Kita kata Syiah ni taksub sungguh dah. Tapi saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan cuba kita pusing sikit sudut pemikiran. Pada pandangan Syiah, kita yang taksub. Nampak tak? Bukan saya kata Syiah tu betul, tak. Tapi pada pandangan dia, kita yang taksub. Apalah ahli sunnah ni, hadis ni silap-silap. Yang tu memang merepek sangat lah. Cuma yang saya nak cuba sentuh, dalam pada mana ikhlas teguh, dalam pada mana kita ni selalu tuduh orang taksub, kita pun jangan taksub. Itu nak sebut. Mungkin kita sebut hang taksub kat ulama ni, hang taksub kat orang ni, hang taksub. Tapi kita pun bila orang sentuh, kita pun naik imo. Tak boleh lah macam tu. Bila orang kita pun naik, hang apa hak hang untuk sentuh orang ni apa semua, lah samalah kalau macam tu.
Okey, jadi isu ketaksuban ni dia satu benda yang kenapa agak sensitif ataupun agak susah Ustaz. Sebab memang kita punya sifat kemanusiaan ni memang kita nak ikut seseorang. Biasa dah tu. Mungkin pemimpin yang kita kagum, mungkin ulama yang kita kagum. Jadi benda-benda macam ni kita kata kadang-kadang sampai ke tahap bila kita sendiri pun taksub dan kita tak sedar. Itu soalannya. Bila orang taksub ni dia sedar tak dia taksub, tuan-tuan? Orang yang taksub ni dia sedar dia taksub? Cuba jawab. Orang yang taksub ni dia sedar dia taksub? Dia tak sedar. Soalan dia, kita sedar tak kita taksub ke tak? Cuba tanya diri sendiri macam tu. Ada tak saya taksub sesiapa yang tak boleh nak sentuh, tak boleh nak ni? Lah samalah juga kalau macam tu. Saya secara melawak je lah. Saya ingat ada seorang saya pernah jumpa cakap dia taksub. Profesor Abulai waktu dia bergurau, dia kata ini muta'assub bil Hanafiyah, saya ta'assub dengan mazhab Abu Hanifah. Waktu dia melawak je lah. Tapi nak ceritanya orang yang ta'assub ni dia sendiri pun tak sedar dia ta'assub. Dia cakap orang ta'assub sebab barangkali dia tak puas hati kawan tu ikut satu tokoh, tapi dia pun sama buat benda yang sama juga. Ini perangai yang ada, usul pemikiran yang ada dalam Syiah. Dia kata Ahlussunnah ta'assub pada Abu Bakar dengan Omar, yang dia tu ta'assubkan Ali tak apa pula. Okey, dia taksubkan Fatimah tak apa pula, dia taksubkan Husain tak apa pula. Jadi sama juga dengan kita pada hari ini. Okey, sebab tu saya rasa qaul Imam Malik tu memang kena sangatlah. Setiap perkataan orang boleh diterima dan ditolak, melainkan hak yang ditunjuk kubur Nabi SAW, melainkan yang ni. Jadi kita dengar perkataan ni, tapi bila kita nak tatbik, bila kita nak cuba praktiskan, di sini yang Ibnu Jauzi sebut dalam Talbisul Iblis, ada dia punya selitan, bisikan-bisikan dalam tu ada. Sehingga kadang-kadang kita buat benda-benda yang tak patut, benda melampau di atas nama mempertahankan agama, di atas tu, di atas dasar ni, macam apa? Orang kata duk cengih lah ke apa kata kan. Sehingga kita buat benda-benda yang kita rasa menyelamatkan agama, tapi sebenarnya benda tu menjauhkan orang daripada agama. Kita rasa kita mempertahankan agama, tapi orang tengok kita rasa macam, aku tak boleh ngaji dengan dia ni, duk maki orang kerja. Sampai macam tu. Okey, saya nak kongsi satu, ni dari sudut pandang. Satu lagi, tadi kita kata betul lah dari sudut personality apa. Saya nak kongsi dari sudut pandang. Cuba kita nilai dengan fikiran yang neutral dan hati yang neutral. Kalau saya ni orang awam, kan? Ada dua penceramah. Seorang penceramah ni nak salam dengan dia pun susah, kan? Nak salam dia pun susah. Kita pegang bahu dia pun tarik macam tu, kan? Kita sambut dia pun muka pun tak pandang dan sebagainya. Tapi dia cakap hadis-hadis yang sahih. Betul? Yang kedua, saya ni daripada tadi Ustaz Fazlan, bukan rahsia pun, saya orang faham. Kan, saya pernah duduk kat sana. Duduk tu bukan kita nak mengamuk ke apa, tak, bukan. Tapi saya nak cuba faham apa yang membuatkan tokoh-tokoh tertentu ni dia bohong macam mana pun orang dengar. Saya nak cuba faham. Saya tak nak condemn tak selesai masalah, tak nak cakap saya nak cuba faham, nak cuba, sebab kita nak counter balik dakwah tu. Jadi saya nak cuba faham. Banyak saya pergi kat masjid, kat surau kat sana, saya dengar, Ustaz, kami pernah bawa fulan bin fulan kat sini. Dia punya kunci dia akhlak yang baik, tuan-tuan. Akhlak yang baik memang menawan hati. Cakap sungguh. Ada seorang tokoh, saya tak mau sebut nama lah. Tak ada kamera dia sebut dah. Dia kata kami bawa tokoh ni, dia kata bila sampai dekat masjid kami dengan tak ada protokolnya, dengan dia datang pun duk parking jauhnya, kami kena cari dia pula sambut. Kata, Ustaz, kami dah sedia kat sini. Kata, tak apalah, saya tadi tengok tak ada kosong, saya park jauh, datang. Dia kata, bila kami hidang kat dia makanan pula, dia duk makan dulu, kami tak sedar yang bihun sup yang kami buat tu, tukang masak kami lupa letak garam. Dia kata, memang tak ada garam, tapi fulan ni makan, dia makan siap tambah, Masya Allah sedapnya, terima kasih bagi saya makan. Bila AJK masjid makan, kata, ya Allah, lupa letak garam kat sup, tapi orang ni muka pun tarik tak ada, kutuk tak ada, condemn tak ada, tak sedap, tak ada macam tu. Dengan Alhamdulillah, terima kasih. Lepas tu tuan-tuan, bila orang dah sangkut rasa macam tu, hang nak bohong apa pun pi ya. Orang percayalah. Yang part bohong tu saya tak setuju. Tapi kalau saya orang awam, di antara dua orang ni, tuan-tuan cuba tanya diri sendiri, mana yang rasa tertarik nak dengar? Mana dia seorang ni hang bila hang kafir, aku je sunnah. Hak tu macam tu kan. Hak seorang lagi tu kita ni berdamai, kita ni apa semua. Rasa-rasa orang awam mana nak dengar? Kadang-kadang kita ni, kita boleh shock sendiri tu.
Kita boleh syok sendiri, kita rasa kita lah pembela sunnah, kita ni apa semua. Tapi kita tak mau duduk dan muhasabah diri. Kenapa pihak sana jauh lagi ramai? Kalau boleh disebut pihak sana lah. Betul. Kadang-kadang ada datang sahabat-sahabat kita daripada suara sunnah. Kadang saya tanya dia, Atuk apa semua, macam mana Atuk? View okey lah? Saya kata kalau lebih 10 orang tu okey lah. Atuk kata ramai Ustaz. Berapa? 80. Okey tu. Tapi kalau kita tengok setengah orang buat kuliah sebelum subuh pun 4,000 orang view. Tak sungguh. Dan pada saya, kita tak boleh condemn masyarakat tak tahu, masyarakat bodoh, masyarakat suka hadi palsu. Tak, sekarang ni muhasabah. Kenapa orang dengar dia jauh beza sangat tu? Bukan beza 3,800 dengan 4,000. Tak. 3,800 dengan 4,000. Bukan beza macam tu. Beza 80 dengan 4,000 tu kan. Kalau kita nak duduk, kita ni betul, suatu orang tak dengar. Kalau kita nak duduk syok macam tu, kiamat tak selesai. Okey, jadi tu yang saya nampak usul pemikiran yang nak kata dari sudut ajaran pegangan Syiah tu. Kalau nak kata dari sudut langsung, insya-Allah tak ada lah, teruk sangat, masih lagi dalam keadaan terkawal. Tetapi usul pemikiran syok sendiri, usul pemikiran memalsukan hadis Nabi SAW, usul pemikiran ta'assub kan. Orang kita kata orang tak apa, orang kata kita tak boleh perangai macam tu. Usul-usul pemikiran tu yang saya ajak dengan insafnya, kita cuba muhasabah balik, cuba kita insaf balik, cuba kita faham balik kat mana yang kita punya dakwah ni tak berapa nak kena, sehingga kan sambutannya memang sangat jauh. Memang sangat jauh. 80 banding dengan 4,000 itu bukan lawak. Yelah, saya pun gelak lah juga, tapi itu bukan lawak kecil tu. Maknanya there must be something wrong. Betul, mesti ada tak kena. Saya ingat masa saya kecil, saya sekolah dulu, mak saya selalu pesan kat saya satu benda, dia ulang-ulang, saya rasa sampai berdarah telinga kot, kata kan. Satu benda diulang. Dia kata kalau satu masa ada satu orang komplain berkenaan awak, yang tu mungkin orang tu salah. Dia kata, Ustaz, saya ni kat sekolah baik. Baik. Jadi kadang-kadang ada, saya kata kadang-kadang taklah jahat sangat tuan-tuan, tapi ada lah tak berhenti bercakap semua tu, biasalah kata kan. Jadi kadang-kadang bila dia mak saya tanya saya, kata orang ni cakap, saya kata dah, orang tu salah apa semua. Saya ingat dia kata kalau ada satu orang komplain berkenaan awak, mungkin orang tu salah. Tapi kalau semua orang komplain, mesti ada benda tak kena. Takkan tak ada benda tak kena langsung semua orang sepakat komplain pasal awak, mustahil. Sama macam dakwah kita. Kalau kita kata ada 1-2 orang tak berapa ni, mungkin dia salah, tapi 80 banding 4,000 ada benda tak kena tu tuan-tuan. Ada benda yang kita kena duduk, kita muhasabah mana yang tak kena. Kita baca hadis sahih, betul, tapi dakwah bukan terhenti dekat situ saja. Ada banyak lagi uslub-uslub, ada banyak lagi perkara-perkara kita kena muhasabah. Apa yang membuatkan view ni sampai tara tu. Tapi tak tahulah, kot-kot lah kalau tanya Atuk, pandai Atuk kata kelas Ustaz 80 Ustaz, kelas Ustaz Mazlan 5,000. Itu bagus Itu saya tak tahu lah, kena tanya dia lah. Okay, tapi ni benda yang pada saya elok kita dah lah, berhentilah syok sendiri, berhentilah syok sendiri. Kita cuba muhasabah balik apa yang membuatkan seruan kita ni, walaupun kita baca Sahih Bukhari, walaupun kita baca Sahih Muslim, tapi cerita biawak juga orang suka. Kita saya tahu cerita tu. Cerita biawak juga orang suka. Kita jangan dah lah orang tak suka, okey, cuba kita berhenti tengok dari sudut itu. Kita ni sebagai orang yang mengaji, kita ni sebagai orang yang belajar, cuba kita muhasabah apa yang membuatkan perkara ni macam tu keadaan dia. Sebab pada saya, kalau kita duduk syok sendiri, sama macam Syiah ada syok sendiri sampai ke tahap duduk sebat badan pun duduk sebetul lagi kan. Jadi itulah pada saya kesan secara langsung dan kesan secara tak langsung. Okay, wallahu a'lam, mudah-mudahan adalah manfaat, dan juga mudah-mudahan kita sama-sama muhasabah dengan mengharapkan kebaikan bersama untuk semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada yang berbahagia Dr. Azri di atas kupasan dan juga penjelasan kepada kita tentang sejauh mana bahaya ancaman Syiah ini, khususnya dalam konteks negara kita pada hari ini. Dan begitu banyak sekali penipuan-penipuan dan juga taktikal yang digunakan oleh Syiah untuk menarik minat, dan dalam masa yang sama juga kita tak menafikan di atas sebab kejahilan, di atas sebab kita kurang mendalami sunnah, maka kita terkena dakwah-dakwah ataupun dakwaan-dakwaan Syiah yang bukan-bukan ini. Jadi saya juga tertarik dengan melihat Dr. Aziz sebutkan tadi bagaimana kita sendiri yang kadang-kadang kita kata kita pejuang sunnah,
kita pembela sunnah, tetapi kita tidak melambangkan akhlak kita sebagai seorang yang berakhlak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga muhasabah kepada kita jugalah. Bila Dr. Aziz kata kuliah dia 80, masya-Allah, ini Dr. Azri 80, kalau Ustaz Faidi tenggelam dia dah. Dah ada dah. Kira hapus lah kan. Doktor dah 80. Okey, jadi inilah rencam dalam hidup kita ini, dan ini realiti yang kita kena hadapilah tentang ancaman bahaya Syiah ini. Jadi Dr. Aziz sebut pasal baju dengan warna tadi ni, dia isyarat Ustaz, dia isyarat supaya jodoh ni kuat dengan Masjid Al-A'la ni. Yang semalam berhabis kuliah ke depa, pagi ni main juga dan serasi dengan ku lah. Okey, jadi kita nak beralih ke daripada yang kedua, itu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Mazlan. Jadi Ustaz, ini satu lagi Ustaz, soalan ni satu lagi penyakit yang ada di kalangan orang-orang yang mengaji agama ni, yang suka mendakwa Nabi hadir dalam majlis dia ni. Ini bukan sembunyi-sembunyi Ustaz, tapi terang-terang buat live lagi. Live dia pula, oi, kalah live kita pada hari ni 1.23k dan sebagainya. Jadi benda ini telah pun menjadi berleluasa dan berkembang dengan luasnya, dan pengaruhnya juga ramai. Jadi Ustaz, apa sebenarnya ubat yang tepatlah kepada golongan yang suka mendakwa yaqazah ini, Nabi hadir dengan majlis ni? Apa ubat untuk mengubati penyakit yang sebegini Ustaz? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator kita pada pagi ini. Baik, yang ni adalah dakwaan yang terlalu banyak dalam masyarakat kita, tuan-tuan, iaitu kehadiran Nabi SAW dalam majlis-majlis zikir, majlis-majlis, macam-macam majlis yang dibuat, semuanya Nabi hadir. Dan benda ini juga menjadi satu amalan dalam masyarakat kita. Kalau tuan-tuan perasan, ketika mana kalau ada majlis macam perkahwinan ataupun majlis berendui anak kecil, sini tak tahulah, kalau saya belah Kedah tu banyaklah benda ni tuan-tuan, berendui lah. Kahwin tu dia ada marhaban sebelum tu, ataupun berendui pun ada juga marhaban sebelum tu, kitab berendui, kitab berzanji orang panggil. Tapi tuan-tuan perhati ataupun tuan-tuan tak perhati, ataupun tuan-tuan pejam mata, saya tak pasti. Perhatian tak, ada satu part dalam kitab berzanji dan orang-orang kita yang baca waktu marhaban, dia ada satu part yang mana semua kena bangkit, semua kena berdiri. Marhaban Jaddal Husain. Saya keluar kitab berjanji penin. Sebab dulu duk hafal, nak abang bagi. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik. Hafal tuan-tuan. Jangan. Bila mai satu part, semua kena bangkit. Hak saya ni dulu pun, waktu zaman jahiliah dululah, duduk tahun tu pun kena bangkit. Kalau tak bangkit tak boleh. Jadi terpinga-pinga. Hak duk buat ni ikutnya. Time tu bangun, semua bakat bangkit. Tapi bila kita pi kepada yang mencetuskan benda ni, kita rujuk balik dalam kitab hak depa duk buat, rupa-rupanya ada keyakinan bahawa bila dibaca pada part tersebut Nabi sampai, lepas tu semua kena bangkit. Tuan-tuan nampak? Sebab itulah kena bangkit. Bukan bangkit saja-saja, dia kalau nak bagi duit, sekali lagi lepas makan mau dia bagi duit. Tuan-tuan nampak benda ni dalam masyarakat kita. Sebab apa saya setuju dengan apa yang disebut oleh Dr. Azri tadi? Fanatik, ta'assub, membuta tuli, tanpa kita bertanya, tanpa kita nak tanya, ni pesepa nak kena bangkit, tak pernah tak apa tanya. Bila ditanya, bangkit dah lah, terserah cakap banyak. Nampak tuan-tuan? Hal ni yang berlaku dalam masyarakat kita.
tapi dia ada berkaitan dengan akidah. Golongan ini yang kita nak kena cantah dulu tuan-tuan. Dari sudut sebab dia ada kaitan dengan akidah. Mana mungkin Nabi SAW boleh hadir secara yaqadhah. Walaupun di situ ada perbincangan yang luas di peringkat para ulama. Tetapi di peringkat kita hari ini, masyarakat hak bawah kena celik akan kebenaran ini. Kena celik. Kita jangan duk main tibaya. Apa orang kata macam susu Cak Junjung, turun temurun punya amalan. Macam susu Cak Junjung. Kalau ni tak minum dah susu Cak Junjung. Ada lagi. Nampak benda ni jadi turun temurun dalam masyarakat kita, bahkan kita tak pernah persoalkan. Inilah punca kepada golongan-golongan yang menyebarkan amalan-amalan lagu ni mendapat tempat sebab masyarakat tak peka. Sebab masyarakat tak peka dan masyarakat tak sensitif dengan hadis-hadis palsu. Sebab tu saya setuju dengan Al-Fadhil Ustaz Qarni sebut bahawa masyarakat akan dijadikan macam lalai. Biar pilah, dia ni tok syekh, kita ikutlah. Dia ni siapa dengan kita? Kita ni Allah apa pun tak ada. Dia tahajud tak pernah tinggal. Duk buat lagu tu, ta'assub, fanatik. Saya masih ingat lagi tuan-tuan, waktu saya pergi ziarah bumi Mesir. Saya pergi ke tempat maqam Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Bila sampai ke maqam Imam Syafi'i, saya tengok anak-anak Melayu kita yang duk tadah kitab depan maqam Imam Syafi'i. Saya kata, ni pasal apa hampa duk tadah kitab tak ni? Nak ambil keberkatan kepada Al-Imam Syafi'i. Awak tak boleh baca kat kitab Jami' Azhar ke? Tak boleh ke? Dia kata tak boleh, kena baca kat makam. Tuan-tuan tengok pemikiran. Main daripada siapa? Hak atas, hak atas, hak atas. Susu Cak Junjung, turun temurun. Bila ada satu tempat di makam Al-Imam Syafi'i, saya dah tengok ada orang selak kapet tu. Selak kapet belakang dekat tiang yang dikatakan tiang tempat Al-Imam Syafi'i sandak waktu mengajak waktu tu. Ada satu tempat yang mereka dah buka kapet ni. Lepas tu ramai orang dah bercium lantai tu. Maka saya ni yang daripada Madinah Al-Munawwarah, bila sampai kami kata, apa hampa dah buat ni? Bila tanya balik ni, pasal apa hampa duk cium ni? Yang boleh cium satu ya Hajarul Aswad, lain tak boleh. Ni apa yang hampa duk cium? Awak ada Hajarul Aswad pula kata makam Imam Syafi'i ni. Dia kata dah ustaz, hak ni dikatakan Nabi SAW hadir dalam durus yang dibuat oleh Al-Imam Syafi'i. Kemah. Saya kata Nabi yang hadir ke Al-Imam Syafi'i yang kena hadir? Dia pengengau. Tuan-tuan tengok pemikiran masyarakat kita, dengan benda lagu tu pun boleh tertipu dah. Orang cium, semua cium lantai. Yang paling sedih adalah orang Malaysia. Saya sebut terus terang benda ni tuan-tuan. Apa nak jadi dalam masyarakat kita dengan kita percaya dengan golongan-golongan hak bawah macam ni dalam masyarakat kita? Sebab itulah apa yang ubat mujarab untuk depa ni tuan-tuan, kita perlu lawan dengan kebenaran. Kita perlu lawan dengan kebenaran. Kita perlu lawan dengan hujjah dan dalil. Kerana apa tuan-tuan? Islam ini dia mai bukan dengan ikutan. Islam berpaksikan, berhujjah dengan dalil. Barulah kekuatan itu konkret pengamalan kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mai tu, syekh tu buat, aku buat lah. Abang senior buat, aku buat lah. Ustaz ni buat, aku buat lah. Maka sampai bila ilmu agama Allah dia akan jadi lingkup selingkup-lingkupnya, kerana kita tak celik pada benda tu tuan-tuan.
Tuan-tuan, meletup baru-baru ni kisah orang naik atas Gunung Jerai. Dah lah, Gunung Jerai itu negeri saya. Meletup pergi naik tapa atas bahagian Tok Syekh punya tempat. Telaga Tok Syekh, mandi bom, tak tahu. Duduk atas tu tuan-tuan, meletup benda ni. Tuan-tuan jangan salahkan mereka, sebab mereka tu ada pertunjuk siapa yang buat dulu. Kalau mereka tu tak ditunjuk suruh buat lagu tu, mana mungkin mereka nak buat. Tetapi dia ada pencetus kepada amalan tu. Itu yang sepatutnya dicantah terlebih dahulu tuan-tuan. Kebenaran perlu ditegakkan. Kebenaran perlu ditegakkan dengan hujah dan dalil. Walaupun kadang-kadang uslub kita itu dibawa dengan agak keras, tetapi bukan bermakna keras itu tak berbisa, dan bukan bermakna keras itu tidak ada kebenaran. Masyarakat perlu fikir, buka. Sebab itulah perintah Allah dalam Al-Quran yang pertama sekali turun, Iqra, baca. Baca. Kalau ulama kontemporer hari ini menterjemahkan tafsir ayat Iqra itu adalah selidik, teliti. Itu menepati makna Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tuan-tuan. Maka qala Ibn Mas'ud radhiyallahu an, kita ambil kata Ibn Mas'ud. Apa kata Ibn Mas'ud tuan-tuan? La yazalun nas bi khairin ma akhadha al-ilm mimman akabirihim. Manusia itu dia akan berada dalam kebaikan. La yazalun nas bi khairin. Manusia itu akan berada dalam keadaan kebaikan. Pertunjuk Allah, pertunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada mana dia ambil? Hadzal ilm itu dia ambil, dia terima daripada akabirihim, orang yang betul-betul istiqamah dalam sunnah, orang yang betul-betul ahlinya. Kalau dia pakar dalam bidang hadis, maka dia cerita kepada kita perihal hadis. Jangan berbohong. Bagi tahu kata hak ni palsu, hak ni sahih. Bagi tahu. Jangan bagi tahu lagi masyarakat pecah belah. Masyarakat ni dia tersorok abang lah perihal hadis. Tuan-tuan, hak ni bukan zaman duduk dalam hutan. Zaman lah ni zaman celik. Semua perlu kepada hujah dan dalil pada ilmu. Lepas tu bila sebut kata hujah dalil, ni lah pokok Wahabi. Semua minta dalil lah. Tuan-tuan, apa yang mereka nak bawa dalam masyarakat dalam keadaan kita tak boleh nak pertikaikan apa-apa? Amalan turun-temurun daripada tok nenek kita, tanpa kita selidik satu persatu. Kita hari ini masyarakat intelektual yang ada digital teknologi, kita boleh kaji dah. Hak ni perlu buka. Dengan cara tersebutlah tuan-tuan, barulah kita akan boleh mengawal dan kita boleh membawa masyarakat kepada yang lebih berilmu, tuan-tuan. Ni saya tengok ada satu tok guru, saya tak sebut siapa-siapa, habis sembahyang sunat, tuan-tuan, dia pakai baju Melayu. Dia angkat-angkat sapu tangan, berterabuk rengga. Tuan-tuan tahu rengga? Rengga. Sekarang ni tak kerengga. Kerengga. Baik. Berterabuk rengga tu. Dia kata apa? Tadi aku sembahyang tak sah dah. Pasal apa? Rupanya dalam aku punya poket tadi ada bangkai semua rengga. Tuan-tuan tengok. Ini dipanggil fiqh ghulu. Fiqh ghulu. Tu tak kira kutu mati atas kepala lagi kata bangkai. Hak ni saya tak bawa contoh kutu mati atas kepala. Saya bawa rengga mati dalam poket. Bangkai.
Tuan-tuan nampak benda ni bawa dalam masyarakat. Masyarakat yang tak tahu, masyarakat yang terima bulat-bulat. Sungguhlah kutu ni mati terbelah, habis batai semayang. La ilaha illallah. Apa nak jadi dengan golongan hak bawa mai macam ni tuan-tuan, dan kita terima bulat-bulat. Sebab tu Ustaz Azri kata tadi, depa view 4,000, kita 80 lah. Sebab dia main dengan kutu mati atas kepala. Kutu mati atas kepala 4,000 lah. Rengga mati dalam poket, 4,000 orang view. Hak kita bawa hadis-hadis yang sahih, kita bawa dengan benda macam ni, 80 orang view. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, maka kesedaran itu penting. Kesedaran itu penting kepada masyarakat supaya kembali balik kepada ajaran yang sahih. Adakah Al-Imam Syafi'i bawa dengan mazhab ya, ataupun pendapat dia yang begitu syadid sampai ke tahap lagu tu tuan-tuan? Adakah Al-Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit bawa mai pendapat fiqhnya itu syadid sampai ke tahap lagu tu? Adakah Malik ibn Anas membawa pendapat-pendapatnya dalam keadaan terlalu dahsyat pendapat dia? Ini yang kita tak mau dalam masyarakat kita, supaya jangan fanatik, jangan ta'assub, jangan ghulu dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia sudahnya tuan-tuan, dia membawa kepada mana, macam mana saya sebut tadi, Syekh Albani kata dah, dia membawa kepada syirik lah sekali. Dan teruk lagi, dia membawa kepada kufur. Dan kata Ibnu Mas'ud, fa idza akhadha min asaghirihim wa syirarihim, tapi kalau hampa berjumpa kepada orang yang bukan ahlinya, bercakap bukan ahlinya, terima bulat-bulat apa yang bukan ahlinya bercakap, maka jadi apa tuan-tuan? Halaku, kita akan binasa. Kita akan binasa. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan. Maka apabila ditanya berkenaan dengan ubat, jawabnya kecelikan dan daripada kesedaran masyarakat untuk berubah. Kembali balik kepada yang sahih, tengok balik apa yang ada di depan mata kita, barulah kita akan jumpa kebenarannya. Kebenaran kena cari tuan-tuan. Dia bukan bergolek main tang kita dah. Kena cari, kena selidik, kena kaji. Itu adalah tanggungjawab kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya barulah konsep zikra Rasul, cinta kepada Nabi itu terserlah tuan-tuan. Saya rasa cukuplah pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan peroleh manfaat pada semua. Baik, saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Mazlan di atas kupasan yang begitu cengeng, garang, momentumnya tak turun-turun. Pusingan kedua lagi cengeng rupanya. Jadi inilah ketegasan kita tentang soal-soal pembohongan di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Tak boleh berlembut. Kalau berlembut nanti lebih banyak lagi lah fenomena nak menormalisasikan, nak membiasakan bohong. Riyaqazah, Nabi hadir secara Nabi hadir ke majlis. Ini semua ni dakwaan-dakwaan ni bukan dakwaan-dakwaan yang cemen-cemen ni. Satu benda yang boleh menyebabkan ramai orang rasa akidah, percaya kepada dakwah-dakwah yang tidak benar ini. Jadi kita nak pun berada di pusingan kedua dan kita nak tutup ruangan forum zikr ar-rasul kita ini dengan kita nak kembali ke panel kita yang ketiga, iaitu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Al-Qurni. Jadi Ustaz, sebagai akhirlah penutup kesimpulannya, setelah kita dengar di antara kebenaran dan pembohongan dalam soal nak cinta kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, jadi apakah mungkin kesimpulan yang boleh kita ambil dalam ruangan ini, dan mungkin juga ada nasihat untuk kita nak bawa balik ke rumah
dan sama-sama kita mempraktikkan dalam kehidupan kita ini. Bukan sekadar hadir main dengar, tapi kita boleh praktikkan di atas apa yang telah kita pelajari dan menjadikan pedoman hidup kita sebagai umat yang cemerlang. Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah. Jadi saya tak nak cakap panjang, saya terus kepada soalan yang diajukan, iaitu kesimpulan. Okay. Jadi daripada apa yang telah tuan-tuan puan-puan dengarkan panjang lebar kita punya forum pada pagi ini, membahaskan tentang manifestasi sebenar mencintai, menyayangi Nabi, memahami konsep kenabian, kerasulan. Jadi saya nak bagi kesimpulan, saya ringkas je kot. Okay. Kalau kita tengok daripada apa yang dah kita bincang daripada awal lagi, pertama kita kena tahu, kita umat yang jauh daripada Nabi. Jauh kita daripada Nabi. Pertama, jauh dari segi zaman. Kedua, jauh dari segi tempat. Kita ni, kita hidup 1400 tahun selepas hijrah Rasul. Duduk dengan tempat hijrah Nabi pun jauh, dengan Madinah tu pun jauh. Jadi bila mana orang-orang jauh ni memungkinkan banyak salah faham berlaku, memungkinkan banyak kecelaruan-kecelaruan yang akan singgah pada kita dulu. Jadi itu benda yang tak dapat dinafikan sebagai umat akhir zaman. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Pertama sekali ialah mencergaskan balik segala panca indera yang telah Allah Ta'ala berikan pada kita. Allah Ta'ala beri pada kita pendengaran, Allah Ta'ala beri pada kita penglihatan, Allah Ta'ala beri pada kita hati untuk kita berfikir, otak untuk kita memberikan interpretasi terhadap maklumat yang kita dapat. Sebab itu semua yang disebut dalam Al-Quran, innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua tu sekali Allah Ta'ala akan tanya. Sebab tu kalau kita tengok dalam suratul Kahfi, dalam Al-Quran, saya tak pasti surah Kahfi ataupun surah Isra, Tuhan sebut tentang golongan yang akhsarina a'mala. Mereka rugi dalam amalan mereka. Yang mana mereka ni dhalla sa'yuhum, sesat cara dia ambil. Okay. Maknanya dari segi realiti kalau kita tengok, mereka yang terpesong bukanlah daripada golongan yang malas, tapi golongan yang rajin, golongan yang nak buat sesuatu tapi yang dia buat tu salah. Sebab tu dalam Quran saya beri kepada tuan-tuan kesimpulan akhir, Quran dia sebut dua. Pertama, Tuhan sebut satu golongan khatamallahu ala qulubihim. Yang kedua, Quran sebut warabatna ala qulubihim. Ini dua kelompok. Tuhan sebut mereka telah dimeterai pendengaran, penglihatan. Ada, elok. Wujud, bukan orang kelainan upaya yang tak ada telinga ke, yang pekak ke apa, tak. Boleh dengar elok. Tapi Tuhan kata khatamallahu ala qulubihim. Kami tutup pintu hati mereka. Tak dapat. Tak boleh kesan di mana kebenaran. Itu satu golongan. Yang kedua Tuhan sebut, walaupun yang Tuhan sebut tu ialah merujuk kepada kisah khusus, iaitu Ashabul Kahfi, tapi poin ni ialah poin kepada keseluruhan. Sebab al-ibratu bi'umumil lafaz. Kita ambil pengajaran daripada keumuman lafaz. Bila mana Tuhan sebut innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka itu pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya, kami tambah bermacam-macam hidayah kepada mereka. Kemudian Tuhan sebut warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Kami ikat hati mereka untuk mereka ini tegap, kejap bersama kebenaran, walaupun di depan kebatilan dan kezaliman. Walaupun mereka orang muda, walaupun mereka itu orang kata apa, lebih kurang pengalamannya berbanding orang-orang lain yang mungkin sedar kebenaran. Sebab kalau kita baca cerita Ashabul Kahfi ni, sebahagian riwayat, walaupun riwayat ni riwayat Israiliyat, mereka ini anak orang-orang besar kepada raja yang mengaku dia Tuhan, iaitu Daqyanus tu. Dan pemimpin-pemimpin itu ataupun orang-orang besar yang merupakan ibu bapa mereka itu bukanlah bersetuju pada ketuhanan raja tu. Tak setuju pun.
Tahu pun raja tu karut, tapi malas nak lawan. Sebab malas nak fikir, lawan nanti banyak cerita, banyak halangan nak kena lawan, nak kena hadap. Jadi pilih, ikutlah dia nak mengaku dia Tuhan. Kita layan je lah. Tapi jauh di sudut hati tak percaya pun dia tu Tuhan. Tapi lain pendirian pemuda ni, sehingga Tuhan kata kami ikat hati dia. Maknanya dia orang ini golongan yang nak merealisasi. Sebab kalau dia orang tak buat, cerita tu tak ada dalam Quran. Maknanya tindakan melakukan sedikit konfrontasi terhadap kebatilan. Maknanya bertindak balas dengan kebatilan. Tunjuk, kita tak suka. Kita tak minat pada kebatilan dan kebohongan. Ialah tindakan yang dipuji. Sehingga Tuhan sebut, itulah petanda ikatan hati yang telah kami buat dalam hati mereka. Jadi sebagai kesimpulan akhirnya, kita ni tuan-tuan puan-puan, hidup atas dunia ni berpayungkan Al-Quran dan hadis Nabi. Kita nak jadi golongan yang Tuhan sebut diikat hati. Dengan sebab kita gunakan semua panca indera kita, akhirnya kita dapat ikatan hati. Bila mana datang kebatilan, kita menjadi orang yang jelas, celik di mana kebatilan itu, tak bersama. Dan yang kedua, tak diam walaupun tahu benda tu batil, beritahulah ke orang. Dan bukanlah makna kata beritahu ke orang tu mesti dengan cara yang sedikit macam agresif, tak juga. Tapi ada keadaan perlu sikit agresif, perlu sikit, supaya orang kata apa, orang tahu bahayanya. Sebab tu dalam kitab Sahih Bukhari ni, Imam Bukhari dia letak bab al-ghadab fil ilm, bab adanya marah Nabi dalam menerangkan ilmu dan kebenaran tu. Tapi bukan marah selalu, cuma nak katanya ialah ada keadaan kita kena bertindak macam ada konfrontasi sikit supaya orang nampak bahaya. Sebab kalau memberitahu bahaya dalam nada yang lembut ni, kadang-kadang orang tak nampak bahaya dia sangat. Kadang-kadang kena ada momentum yang tinggi. Macam Ustaz Mazlan, dia ada momentum yang tinggi. Saya tak bersemangat sangat nak buat macam tu. Tak cukup kekuatan lagi untuk kurang tamkin sikit nak buat benda tu. Okay. Cuma nak katanya kadang-kadang kita perlu momentum seperti itu baru dia nampak. Sebab tu saya teringat dalam dakwah, dalam dunia dakwah ni, kalau kita tengok ada tokoh besar yang melawan kebatilan, iaitu apa nama ni, Ihsan Ilahi Zahir daripada Pakistan. Tuan-tuan tengok video dia, dia boleh berucap di hadapan Saddam Hussein. Saddam Hussein tu cengir dah, kepala gangster dah. Sebab tabiat orang-orang Iraq ni memang macam tu perangai dia. Sebab tu kalau tengok syair lama Iraq dulu, bila mana naik saja pemimpin baru, dia orang kata ya ahlal Iraq wa ya ahlal fusuq wan nifaq. Terus panggil orang Iraq macam tu. Orang Iraq steady je sebab dia tahu tema perangai dia orang. Jadi nak takbir negara Iraq ni kena ambil kepala gangster kadang-kadang. Tapi dia tu yang berdarah Pakistan, tak bercakap Arab tu, dia boleh bercakap di hadapan Saddam Hussein dengan suara yang garang. Berani dia. Dan kalau tidak kerana dia, kita mungkin tak kenal banyak kebatilan, kumpulan-kumpulan yang sesat. Dan Allah Ta'ala muliakan dia dengan kematian yang baik. Cuma nak katanya, ada kaedah-kaedah yang kadang-kadang kita kena sedar. Kadang-kadang dalam memerangi kebatilan ni, kita perlukan ketegasan. Dan ketegasan tu tak selamanya kegarangan ataupun cengir lah. Cuma nak katanya ada momentum-momentum yang sesuai diperlukan. Wallahu alam. Sebagai kesimpulan akhir, moga Allah Ta'ala jadikan kita golongan yang dapat ikatan hati mengikut kebenaran. Jadi setakat tu saja saya punya kesimpulan akhir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Qarni di atas kesimpulan yang cukup cantik dan cukup baik untuk kita sama-sama ambil sebagai panduan balik di rumah, dan kita jadikan ia sebagai panduan hidup kita dan bekalan untuk kita menghadapi hari-hari yang akan mendatang. Dan alhamdulillah, saya kira selesai sudahlah forum Zikra Ar-Rasul yang bertajuk Kasih Rasul Antara Kebenaran dan Pembohongan. Mudah-mudahan semua yang menonton secara maya ataupun secara hadir pada hari ini, mudah-mudahan kita semua dapatlah sedikit sebanyak kata-kata mutiara ilmu yang boleh kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita ini. Terima kasih sekali lagi kepada pihak
Jabatan Mufti Negeri Perlis. Terima kasih juga kepada pihak penyiar rasmi Suara Sunnah Channel dan juga Pro Media Tajdid yang sudi hadir menyiarkan secara langsung. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Terima kasih yang menyaksikan live video ini, yang menyaksikan secara langsung, dan semuanya mudah-mudahan dikira sebagai amal yang soleh kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pesanan daripada pihak penganjur, tuan-tuan dan puan yang hadir pada hari ini, nanti boleh ambil makanan yang telah pun disediakan di yang ada di luar sana tu. Allah alam, yang baik